Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبعد. Terima kasih kepada saudari puan pengerusi majlis yang saya muliakan, barisan anggota lembaga Koop Sahabat. Seterusnya yang berbahagia Tuan Haji Mazri bin Mahmud selaku Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Koop Sahabat, seluruh barisan pengurusan dan seluruh warga Koop Sahabat, salam ta'zim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang cukup berbahagia ini, kalau kita tengok pada hari ini, alhamdulillah, seluruh umat Islam dah nak berkumpul pergi ke Arafah. InsyaAllah pada esok hari adalah hari wukuf di Arafah bagi mereka yang melaksanakan haji di Makkahul Mukarramah. Dan syukur banyak-banyak kerana pada awal 10 Zulhijjah ini kita masih lagi berkumpul bersama-sama untuk menghidupkan suasana Aidil Adha. Jadi sebelum kita mulakan, apa kata kita baca selawat Nuril Mubin pagi ni, boleh tak? Kan kita hidupkan vibe kita, semangat kita kan. Saya pun rasa kebas aja punggung ni 2 jam masa kereta tadi. Jadi saya nak bagi pengaliran darah tu dia kembali normal. InsyaAllah ya. Daripada Mantin kat 7.30 tadi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu Rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, saya rasa akak-akak selalu dah selawat tu kan. Bukan nak dodoi anak, nak dodoi lelaki. Kan, sebab anak ni tak apa, baca selawat apa pun tak apa, lagu Didi pun okey. Tapi lelaki ni kalau selawat tak panjang dia mudah nak lari kan. Jadi insya-Allah, alhamdulillah, syukur banyak-banyak kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah nikmat kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama untuk kita meraihkan hari Aidil Adha, meraihkan ibadah-ibadah yang baik, meraihkan awal 10 Zulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Fajr, iaitu wal fajr wa layalin ashr. Ada keutamaan, ada keistimewaan yang hebat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Sebab itu Allah Taala minta kepada kita untuk memperbanyakkan amal ibadah di dalam awal Zulhijjah ini. Dan Zulhijjah ini kita anggap dia sebagai penutup bagi segala apa yang kita buat. Dan kebetulan juga bulan Zulhijjah ini bulan ke-12 dalam bulan Hijrah, mana kata penutup tahun lah kan. Mana lepas habis ni kena audit lah kita. Siapa yang audit? Allah Subhanahu wa taala. Penutup buku amalan kita. Jadi nak bagi game tu cantik,
nak bagi nampak perjalanan hidup kita ni menarik, maka Allah Ta'ala tutupkan dengan satu ibadah besar, iaitu ibadah di dalam bulan Zulhijjah pada awalnya, iaitu bagi mereka yang melaksanakan haji ada haji, bagi mereka yang tidak berkesempatan ada ibadah berpuasa pada hari Arafah, dan ada ibadah yang disebutkan sebagai nahar, iaitu ibadah melaksanakan korban binatang ternak. Jadi insya-Allah moga-moga kita berkesempatan. Tak dapat kita nak pergi haji, kita dapat puasa hari Arafah. Tak dapat kita puasa hari Arafah, kita dapat melaksanakan ibadah korban dalam bulan Zulhijjah. Tak dapat kita buat ibadah korban dalam bulan Zulhijjah, boleh jalan dah. Itu je lah jawapan dia. Dah tak ada jawapan lain dah, sebab 3 je. Kan kita ni nak berkumpul kat mana? Ada 3 kumpulan. Haji tak boleh nak pergi dah. Tak sempat dah, flight pun tak sempat nak pergi, visa tak sempat nak keluar. Yang kedua, nak puasa Arafah, Allahu Akbar, sempat tak sempat nak puasa ni kan. Ada makan-makan lagi, minum-minum lagi. Kemudian kejap lagi ada hari raya korban, hari raya haji, sembelihan. Kita join ke tak join? Kalau tak dapat, maka sia-sialah apa sahaja yang kita boleh dapat dalam bulan Zulhijjah ini. Baik tuan-tuan rahmati Allah. Tajuk kita hari ini adalah ibrah korban ataupun ibrah hari raya Aidil Adha. Saya seronok bila sebut ataupun cerita tentang korban ni. Mic okey? Okey, jelas bila kita sebut tentang ibadah korban ni, dia menarik sebab bila kita masuk saja hari raya Aidil Adha, kita kadang-kadang confuse kita nak nyanyi lagu raya apa. Semalam saya bawa kereta dah keluar lagu raya dah. Ten 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 kan. Kita rasa macam ni lagu macam mana Musafir di Aidilfitri pun tak kena kan. Lagu yang macam mana? Balik kampung je lah. Balik kampung tu pun dia tak ada kaitan dengan raya. Dia asal kita cuti balik kampung pasang, tak ada masalah. Jadi nak bagi kita clear dengan hari raya Aidil Adha, nak bagi kita faham sungguh dengan hari raya korban ni macam mana, supaya kita ada rasa, ada, kalau orang Arab sebut ada zuk. Zuk tu yang bukan kat jalan Ampang tu, yang dung dung dung, itu zuk juga. Kan? Itu zuk lain. Yang ni zuk bukan jalan Ampang Ustaz, Bulatan Pahang. Betul lah tu. Saya salah saja buat silap. Konon-konon macam tak tahu sangat lah kan. Ni zuk ni perasaan kita, ni dalaman kita, semangat kita supaya kita faham bila kita raikan sesuatu ibadah tu kita rasa seronok. Kita bukan meraihkan ataupun kita follow trend. Kita follow the flow, bukan. Tapi kita masuk saja hari korban ni, kita faham apa inspirasi, apa ibrah, apa pengalaman ataupun apa pedoman yang kita boleh ambil daripada hari raya korban. Sebab itu bila kita tengok dalam peristiwa hari korban ni, dalam banyak-banyak ibadah yang Nabi minta untuk kita buat, hari raya korban ini antara salah satu ibadah yang kita ambil inspirasi kisah daripada keluarga ataupun perjuangan kehidupan Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS dengan isterinya Siti Hajar, dengan isterinya Siti Sarah, dengan anaknya Nabi Ismail, dengan anaknya Nabi Ishak, sehingga kan keturunan Nabi Ibrahim AS ini keturunan yang terbaik terpilih, dan daripada itulah lahirnya Nabi-Nabi selepas daripada itu. Sebab itu Nabi Ibrahim AS digelar sebagai Abul Anbiya, bapa bagi segala Nabi. Dan dalam selawat, dalam tasyahud akhir kita pun kita baca selawat Ibrahimiyah, selawat dan salam kepada Nabi Ibrahim AS. Cerita dia apa? Cerita macam mana Nabi Ibrahim AS daripada hidupnya, daripada kecil ni, Nabi Ibrahim bermula dengan kehidupan yang cukup susah. Yang mana ketika itu Namrud dia buat satu ketetapan yang mana pada ketika itu sesiapa saja yang lahir, anak-anak yang lahir pada ketika itu lelaki perlu dibunuh. Dia punya cerita macam Firaun. Sebab setiap raja-raja ini dia ada bomoh masing-masing. Dia ada dia punya tukang ubat dia. Dia ada doktor dia. Tapi doktor yang tak betul lah. Doktor yang tak ada tauliah. Yang tak ada nombor KKM. Kan? KKM lain. KKM lain. Tu kena beza kan? Jangan tersilap pula. Itu seru-seru pula pagi ni kan? Saya tak sempat lagi tengok video baru tu. Allah alam lah. Kalau siapa yang sempat tu alhamdulillah lah. Mana rezeki Zulhijjah kan? Dia tak ada nombor pengesahan tu, dia tak ada. Jadi setiap bomoh-bomoh ni, setiap daripada tukang ubat ni, dia selalulah dia bagi pandangan daripada sultan, daripada raja dia. Firaun dia ada dia punya bomoh dia, tukang sihir dia. Macam tu juga Namrud dia ada tukang sihir dia.
Tukang sihir dia kata Namrud akan lahir daripada seorang anak-anak keturunan kita ni yang akan menjahanamkan kerajaan kau. Jadi Namrud buat ketetapan mana-mana yang lahir pada ketika itu kena bunuh anak-anak. Jadi mak Nabi Ibrahim ni bila tahu cerita tu tersebar viral kisah tu, masuk dekat bulan, masuk dekat media, masuk dekat roti kaya, semua cerita tu kan. Mana Namrud nak bunuh Nabi Ibrahim nak bunuh anak-anak pada ketika itu, mak Nabi Ibrahim yang mengandung Nabi Ibrahim pada ketika itu melahirkan dan juga menyembunyikan Nabi Ibrahim AS. Terpaksa sembunyi. Dan bila Nabi Ibrahim membesar, Nabi Ibrahim ni dia ada mukjizat dia membesar tak sama dengan tumbesaran anak-anak orang lain. Macam mana makna kata kalau 5 tahun tu besar macam ni, boleh cakap macam tu. Kalau 3 tahun tu baru nak pandai sebut mama, papa, didi, friend, gitulah kan. Dia baru nak sebut benda tu. Tapi Nabi Ibrahim bila makin dia membesar 5 tahun, 6 tahun dia makin matang, dia makin fasih, dia makin bijak, dia makin hebat, dia tak celaru, dia tak ada confuse. Dia tak macam anak-anak kita. Sehinggalah bila dia besar, dia nak bersama dengan ayah dia. Ayah dia pula Azar, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ayah dia ni pula orang kanan kepada Namrud. Orang kanan kepada Namrud, bukan orang kanan saja, dapat tender buat berhala. Kontraktor berhala. Maknanya tender-tender berhala yang ada dekat kerajaan Namrud tu bapak dia yang sapu semua. Jadi waktu tu dia pun pening kepala dalam keadaan bila dia membesar, dia dapat wahyu daripada Allah, dia perlu untuk jadi nabi dan rasul untuk ajak orang kepada kebenaran, untuk ajak mengesakan Allah, untuk ajak mentauhidkan Allah. Orang pertama yang dia rasa dia perlu cakap kat bapak dia lah. Tapi benda tu bapak dia tak nak, bapak dia tak suka sebab bapak dia duduk dengan Namrud lama. Ideologi ataupun pemikiran Namrud tu dah melekat dekat kepala bapak dia lebih lama daripada apa yang datang daripada anak dia. Jadi Nabi Ibrahim pun membesar dalam keadaan bercakap begitu, ajak orang begini, sehingga sampai satu ketika kita tahu apabila semua orang-orang Namrud berkumpul satu tempat, berhala-berhala yang ada tu dipecahkan oleh Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim letakkan kapak yang besar dekat satu berhala yang paling besar. Bila orang balik kata tak ada kerja lain lah, ni Ibrahim punya kerja ni. Ni Yim punya kerja, bahasa kita lah kan. Ni Yim punya kerja lah ni. Sebab apa? Dia memang daripada kecil sampai ke besar macam ni, apa benda yang kita buat semua dia tak setuju. Apa benda yang kita buat semua dia kata tak betul. Akhirnya pada ketika itu Nabi Ibrahim pun menjawab, bila kamu marah pada aku kenapa aku pecahkan berhala ni, jangan marah aku, tanyalah berhala yang besar tadi. Kamu sembah dia, mesti dia nampak, dia boleh cerita kat kamu apa yang berlaku, dialah yang buat. Jadi orang pun mula celaru, orang pun mula kata betul lah Ibrahim ni. Dan dalam keadaan sebegitu rupalah bila dah mewujudkan sanksi, Nabi Ibrahim dah wujudkan sanksi, rasa macam orang dah mula syakwa sangka, orang dah rasa macam betul lah Ibrahim ni. Akhirnya Namrud ambil keputusan untuk bakar Nabi Ibrahim. Semua kita tahu. Dan bila berlaku kejadian tersebut, Allah Ta'ala selamatkan dan Nabi Ibrahim duduk dalam api tersebut. Dan ketika itulah apa yang berlaku, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau sejuk dan selamat untuk Ibrahim. Lepas tu kalau anak-anak kita demam, bagi Panadol, bagi ubat, pergi jumpa doktor. Tapi jangan lupa untuk kita baca ayat ni. Ini ayat dalam Al-Quran, boleh cari ayat ke berapa. Ya nar, kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Ini ayat untuk kita bagi sejuk badan. Kita marah ni, geram, panah baran, sikit-sikit tak boleh sikit. Orang bawa kereta tak bagi signal, oh, pula. Kan, kena sekali das. Orang dulu kata kena jotos, kan. Marah, suka nak marah. Baca ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, sejukkan hati, wahai diri, tenangkan, kan. Sebab kita hidup sekarang ni dalam zaman yang tak tenteram. Zaman kita tak tenang. Sebab itu antara nikmat yang terbesar di akhir zaman ni adalah hidup rasa tenteram, hidup rasa aman, jiwa rasa tenang. Itu adalah perkara yang paling mahal dan paling istimewa sekali di akhir zaman, yang tak ramai orang dapat. Orang fikir nak tenang kena cari duit banyak. Dah ada duit banyak dah, tak tenang lagi. Orang kata kalau nak dapat ketenangan kena ada populariti, followers yang banyak, kena famous. Tak tenang lagi, makin tak tenang lagi ada. Orang kata kena ada pangkat darjat, kena ada kuasa. Tak tenang lagi. Jadi apa yang nak menyebabkan tenang ni? Ketenangan itu datang daripada kuatnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang yang kuat hubungan, orang yang ada kontak yang baik dengan Tuhan di akhir zaman ni sangat limited. Sangat limited. Sebab itu saya sebut benda yang paling mahal sekali di akhir zaman ni adanya ketenangan, adanya rasa tenteram. Jiwa ni tenteram, jiwa ni aman. Kalau dia marah pun, dia tahu apa perkataan yang dia nak keluar ketika marah. Ini beza orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang yang tak beriman ni bila dia marah dia memang sembuh je. Tak apa Ustaz, saya mulut memang mulut melakau.
Kan? Tapi hati saya, hati orang Perak. Saya orang Perak. Orang Perak dia lembut. Sebab tu orang Perak kalau cakap lembut aja, ya, Yong, kan lembut tapi dia nakal. Kan? Tapi nak kata kita tak ada. Makna kata apa yang kita keluar daripada mulut itu kita boleh jaga, kita boleh kawal. Sebab dia mencerminkan ketenangan dan juga ketenteraman jiwa kita. Baik, balik pada kisah Nabi Ibrahim AS, selamat. Dia berjalan bertemu dengan Siti Sarah, berkahwin dengan Siti Sarah lama puluhan tahun tak dapat anak. Berharap Rabbana hablana min ladunka dzurriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, aku nakkan anak, aku nak dikurniakan zuriat. Sebab apa? Bukan nak tunjuk ke orang, bukan nak bagi tahu ke orang aku ada anak, tetapi nak menjadi sebagai legasi perjuangan, nak menyambung rantai perjuangan Nabi Ibrahim AS, nak berdakwah. Sebab dia kata, perjuangan aku tak berhenti kat sini, nak dakwah ramai lagi ni, perlu ada anak untuk sambung, untuk terus ajak orang kepada tauhid, kepada Allah. Kahwin dengan Siti Sarah tak dapat anak. Akhirnya pada ketika tu dapat Siti Hajar. Bila berkahwin dengan Siti Hajar, dapat Nabi Allah Ismail AS. Dalam keadaan dah tua, dapat anak Nabi Ismail tu pun kecil sangat, baru je dapat, merah lagi. Allah Subhanahu Wa Taala minta Nabi Ibrahim AS untuk tinggalkan anak dan isterinya di satu tempat yang gersang, yang kontang, yang kering, yang tak ada apa. Jangan kata daun kering, rumput kering. Rumput hidup pun dah tak ada dah. Nak kata bukan kata rumput, buah-buahan apatah lagi, memang tak ada. Kosong. Zero. Nak letak di tempat itu fikir 10 kali kita. Tapi disebabkan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, taatnya Nabi Ibrahim kepada setiap arahan Allah tanpa menafikan, maka dia letak Siti Hajar dan juga Nabi Allah Ismail AS. Berbalik, berpatah, dah letak situ tadi. Nabi Ibrahim pun bawa balik unta, nak patah balik ke Kanaan, Palestin. Nak bawa ke Palestin sebab asalnya mereka dekat Palestin, pergi ke Mekah. Allah Taala sebut wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Nabi Ibrahim sebut, aku letakkan anak aku ni ya Allah dekat satu tempat yang kering kontang, yang tak ada apa, tolonglah jaga. Mintalah ada orang datang kat situ, mintalah subur tempat itu. Nabi Ibrahim patah balik. Siti Hajar ni macam terpinga-pinga. Terpinga-pinga, macam mana ni, takkan duduk kat sini ni, air apa semua tak ada. Siti Hajar tanya, panggil Nabi Ibrahim, wahai suamiku. Nabi Ibrahim tak berpaling. Wahai suamiku. Nabi Ibrahim tak berpaling. Menitis air mata Nabi Ibrahim. Kuat-kuat ni nak ikut arahan Allah, tapi kadang-kadang menitis air mata. Nak tinggalkan keluarga. Maka Siti Hajar ni dia semacam faham, diilhamkan oleh Allah ni bukan saja-saja ni. Maka Siti Hajar kata, Allah amaruka bihadza? Adakah Allah yang arahkan engkau buat benda macam ni? Nabi Ibrahim tak jawab banyak, Nabi Ibrahim tak elaborate banyak, Nabi Ibrahim tak cakap panjang. Nabi Ibrahim cakap apa? Naam. Ya. Mana Siti Hajar faham? Kalaulah Allah yang arahkan perkara tersebut, Allah takkan sia-siakan setiap arahan yang diberikan kepada kita. Moralnya apa? Setiap arahan Allah Subhanahu Wa Taala pada kita ni ada kalanya berat. Ada kalanya kita rasa macam betul ke? Penting ke? Kena ikut ke? Dan kadang-kadang setiap arahan Allah Subhanahu Wa Taala tu kadang-kadang kita rasa menyebabkan kita tersisih. Kadang-kadang menyebabkan kita rasa kita susah nak buat. Kadang-kadang kita kekurangan dengan arahan Allah. Kan? Orang tu dia berjaya dengan segala macam yang dia ada. Tiba-tiba baru dia sedar, alamak, benda yang aku buat ni maksiat. Benda yang aku buat ni mungkar. Tapi inilah hasil kejayaan aku, inilah hasil duit aku, inilah hasil kebanggaan aku. Tiba-tiba aku nak tinggal benda tu. Bukan senang. Bukan senang. Cakap boleh lah, tapi nak tinggal bukan senang. Tapi bila sebut kisah Nabi Ibrahim dan Siti Hajar ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar pada kita, setiap apa yang Allah Taala bagi pada kita tidak akan memberikan kerugian sedikit pun dalam hidup kita. Bahkan memberi manfaat. Apa yang berlaku? Siti Hajar pun pada ketika itu, bila dah pergi, dia tak duduk diam. Tak apa. Allah takkan sia-siakan kita duduk. Sekejap lagi hujan kot. Tak, anak menangis ni. Kan, tantrum. Bahasa kita sekarang kan. Tantrum. Itu kalau ada kita, viral lah tu. Tak pandai jaga anak, tak guna Siti Hajar. Kan, nama je bini Nabi, tak pandai. Kan, masuk dah. Kita netizen. Kan, saya pun netizen. Pampung kan, viral, masuk TikTok. Dengarkanlah di sepanjang malam aku berdoa. Masuk lagu sedih sikit. Anak tu kan tengah dibuat slow motion, diedit dah bagi cantik. Tak, Siti Hajar ni dia mencari, dia berusaha. Nampak ada satu bukit, pergi ke Bukit Sofa, panjat Bukit Sofa. Tak ada apa. Hujung tu ada bukit, Bukit Marwah. Tadi dah penat panjat Bukit Sofa, turun jalan sikit.
Kalau jalan macam ni kering pula air kat depan. Berlari. Orang perempuan lari macam mana dia boleh berlari? Kan? Kalau berlari nampak semangat berlari sangat nampak buruk pula kan? Kejap je berlari. Penat, pancit, jalan balik. Naik atas Bukit Marwah. Tak ada apa pula kat sini. Lah, agak tadi aku rasa macam terlepas pandang. Mesti ada air kat Bukit Safa. Sebab aku nampak macam ada Fata Morgana tu kan. Macam ada air, macam ada nampak bahang-bahang tu. Mesti ada air kat sana. Turun balik, pancit. Jalan-jalan. Kena berlari. Berhenti kejap, jalan balik. Jalan berlari. Berhenti balik. Ulang alik. Tak jumpa apa. Itulah yang kita buat ibadah sa'i daripada Bukit Safa dan Marwah. Kita baca apa? Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kan? Mutawif baca. Orang belakang ikut lah. Orang belakang ikut. Alim. Apa? Itu jadi ikut. Janji ada lah pakcik. Betul pakcik ikut je ustaz. Ustaz sebut apa saya baca. Jadi dalam keadaan sebegitu bila nampak dah tak ada dah macam dah tak ada harapan pergi tengok Nabi Ismail. Maka kat situlah kita tahu bila Nabi Ismail duduk dekat bahagian Hajarul Aswad, dekat kawasan tersebut Nabi Ismail menghentak-hentakkan kaki. Ada banyak pandangan, ada kata disebabkan hentakan kaki, dan yang paling masyhur dalam hadis Allah Ta'ala mengirimkan Jibril dan Jibril mengepakkan sayapnya, maka terpancarlah mata air dekat hujung kaki, hujung tumit Nabi Ismail AS. Bila terkeluar itu apa yang berlaku? Siti Hajar buat. Siti Hajar dia nampak air keluar tadi, dia pun kelang kabut, dia takut air tadi kering. Kan? Mak kan kadang-kadang dia overthinking sikit. Cepat. Barang dah bawa belum? Barang dah bawa. Dah yang. Ni telefon dah bawa, Tashenggo dah bawa, Smart Tag. Dah ada Tashenggo, tak ada Smart Tag. Repeat dah lekat belum? Semua dah ada dah yang kan. Dia semua dia nak fikir. Jadi Siti Hajar ni dia risau, dia rasa macam mana nak buat ni. Dia pun zam-zam. Apa zam-zam tu? Berkumpul lah. Dia buat macam satu lekuk kan pasir kan. Air keluar. Jadi dia buat macam satu border kat situ. Pasir dikumpulkan supaya air tadi tak keluar mengalir. Kalaupun Siti Hajar tak buat macam tu, air zam-zam akan terus mengalir. Tapi ada kesan positif. Kalau Siti Hajar tak buat kumpulan air ataupun dia tak mengumpulkan bahagian air tadi, mungkin banjir satu Mekah sampai sekarang. Sebab apa? Sebab air zam-zam tak akan kering sampai kiamat. Walaupun diorang seduk ni, diorang push keluar over limit, tapi air zam-zam tak pernah kering. Itulah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, hasil mukjizat keluarga Ibrahim alaihissalam. Dan selepas daripada itulah bina Kaabah balik semula, dan kemudian Nabi Ibrahim patah balik, dapat arahan daripada Allah untuk bertemu. Baru bertemu, baru seronok, anak baru nak besar, jumpa ayah kat Palestin. Oi, seronok cerita. Ayah kami pun kat sini tadi tak ada air, jalan-jalan ada air, mak berlari sana, lawak tengok mak berlari. Nak cerita kan? Seronok duk cerita, penat, tertidur. Tertidur dekat mana tertidur tu? Di Muzdalifah. Tertidur dekat Muzdalifah. Bila tertidur kat Muzdalifah, dalam tidur itulah Allah Ta'ala bagi mimpi yang mana Nabi Ibrahim kata, wahai anak, aku bermimpi bahawa aku menyembelih engkau. Dan kata Nabi Ismail alaihissalam, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, buatlah apa yang telah diperintahkan. Nabi Ismail tahu mimpi Nabi bukan mimpi macam kita. Kita banyak mimpi terkejut. Kan tengok-tengok. Lain clear okeylah. Kalau atas meja dekat pejabat kita, kan, yang jenis mimpi siap boleh berdikir barat pula tu. Member sebelah sambut kan. Dan mimpi Nabi tak macam mimpi kita, dia wahyu. Bila kata wahyu sahaja, dah tentu ada perkara yang baik, yang positif, yang bermanfaat, yang berkat, yang rahmat yang Allah Ta'ala nak kurniakan kepada keluarga mereka. Maka berlakulah proses itu. Tapi apa yang saya nak sebut? Kalau nak cerita sejarah ni panjang, tak cukup satu hari. Tapi perjalanan Nabi Ibrahim bermula daripada dia lahir, sehinggalah kewafatan Nabi Ibrahim AS adalah satu kisah yang cukup dahsyat. Lepas tu saya pergi ke Palestin. Saya pergi ke Palestin dalam perjalanan saya dengan Makdan, Haraman Backpackers tu. Kan? Tuan-tuan jangan buat macam tu. Sebab apa tak pernah ada orang buat pergi Mekah, jalan kaki, ikut kenderaan darat. Kan? Adalah 2-3 naik basikal apa. Tak payahlah, naiklah kapal terbang. 8 jam sampai. Saya 4 bulan pergi Mekah, Madinah. Apa hal nak pergi Mekah, pergi Beijing, pergi Mongolia, pergi Rusia semua kan.
Kan? Tapi itulah rancangan TV biasalah. Kemudian yang kedua tu kita pergi ke Al-Aqsa. Dekat Hebron, bandar Hebron, ada satu masjid. Nama masjid tu Masjid Ibrahimi. Kenapa Masjid Ibrahimi? Kita tengok masjid tu kena kawal ketat. Nak masuk payah ada pagar. Belakang tu ada bahagian untuk orang Yahudi. Bila kita masuk dalam tu, rupanya memang ada makam Nabi Ibrahim AS. Sebelah makam Nabi Ibrahim ada makam Siti Sarah. Dekat makam Nabi Ibrahim tu, dekat pintu masuk, dekat tepi tu ada kaca tertutup, ada satu tapak kaki. Kita pun tengok, kita baca sejarah, kita tanya imam, ini adalah tapak kaki Burak. Yang mana dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi SAW nak bergerak pergi ke Al-Aqsa. Nabi SAW, Nabi Muhammad, dia berhenti dekat Hebron, dekat Masjid Ibrahimi tu, untuk menyampaikan selawat dan salam kepada Nabi Ibrahim AS. Itu yang kita baca dalam tasyawuf akhir tu. Dan meneruskan perjalanan sampai ke Qubbatus Sakhra ataupun Dome of Rock tu, untuk meneruskan perjalanan di Masjid Al-Aqsa untuk meneruskan perjalanan dalam Isra' dan Mi'raj. Tapi apa yang saya nak sebut? Bila kita sebut dalam keadaan itu, Nabi Ibrahim AS berdepan dengan masalah keluarga yang cukup dahsyat. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, apa yang berlaku pada akhir kehidupan Nabi Ibrahim AS yang kita sebutkan tentang pengorbanan dan juga perjuangan dalam hidup. Yang pertama sekali, kita akan melalui kesusahan, kita akan melalui kesempitan dalam hidup ini dalam pelbagai cara. Semua orang diuji mengikut kekuatan dan kemampuan masing-masing. Ada orang diberi ujian tak ada apa-apa. Ada orang diberi ujian harta melimpah ruah sampai tak tahu nak buat apa. Tetapi setiap daripada itu semua ujian. Orang yang tak ada duit ujian, orang yang banyak duit pun ujian. Tuan-tuan jangan ingat, oh kita ni tak ada duit ni. Kalau aku ada duit, selesai semua masalah. Tapi bila kita tanya dengan orang ada duit, dia pening kepala, mana nak letak duit? Bank ni dah penuh, letak kat bank ni kena audit, kena letak kat sini pula orang kata cuci duit. Tu yang terpaksa korek tanah letak macam cerita Piramli tu kan. Tak tahu nak letak mana dah duit. Kaya sangat ni. Rumah ada kat UK, ada kat Itali, ada kat Sepanyol ada. Tu jauh sangat dia pergi kan. Makna kata semua dah ada dah. Tapi pening juga kepala dia. Orang yang tak ada duit pening juga. Tengok kotak susu anak dah kering. Kan? Tengok minyak kereta dah kering. Allah, badan pun kering. Makna kata langsung tak ada. Sebab itu saya sebut, setiap ujian yang kita lalui ni ada cerita, ada sebab dan ada benda yang Allah Ta'ala nak bagi ilmu pada kita. Sebab itu tiap kali kita dapat ujian yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan tengok apa dah. Tengok hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak bermakna orang yang soleh tak diuji oleh Allah. Sebab dalam sejarah, dalam cerita para Nabi, orang yang kuat ibadah itu lagi kuat diuji. Tengok Nabi SAW, tengok para Nabi. Semua Nabi ada masalah keluarga. Nabi Nuh ada masalah keluarga. Nabi Ayub ada masalah keluarga. Nabi Zakaria ada masalah keluarga. Nabi Lut ada masalah keluarga. Nabi Muhammad SAW berdepan dengan konflik keluarga yang lebih besar. Abu Lahab, Abu Talib, Abdul Muttalib. Lagi besar. Keturunan. Jadi kalau kita ada masalah keluarga sikit-sikit, cuba cari jalan macam mana menyelesaikan. Daripada kita menghebohkan, daripada kita mewar-warkan, sehingga cerita keluarga kita ni jadi bahan bacaan dan bahan hinaan orang semata-mata. Buat apa? Masalah tak selesai. Tapi yang kita dapat adalah kata-kata daripada orang. Benda tu tidak memberikan kebaikan. Sebab itu, macam mana nak menguruskan ujian dalam hidup? Yang pertama sekali, kita kenal pasti apa pengakhiran hidup yang kita nak. Kita nak akhir hidup kita macam mana? Kita nak akhir hidup kita dekat sebuah pulau, yang mana pulau tu kita sewa selama 20 tahun, 30 tahun. Kita nak naik yacht. Kita nak akhir hidup kita dengan isteri yang ramai. Contoh kan. Kita nak akhir hidup kita dengan suami yang kaya-raya, Datuk Tan Sri. Kita nak akhir hidup kita dengan kereta yang banyak, istana mahligai yang besar. Apa pengakhiran hidup kita yang kita nak? Selalunya orang dia merancang adalah pada awal kehidupannya dan pada ketika apa yang sedang dia lalui. Sebab itu Allah Ta'ala minta kepada kita ulang banyak kali. Allahumma takhtim alaina ya Allah bihusnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Kita nak akhirkan hidup. Sebab itu insya-Allah kalau kita dapat faham kisah Nabi Ibrahim AS, kisah perjuangan, kisah pengorbanan ni, kita rasa macam berat sangatlah. Kita akan sama-sama meraihkan Aidil Adha dengan kita sama-sama melakukan ibadah-ibadah yang ada. Sebab itu beza dengan Aidil Fitri ni, yang ada pada hari raya Aidil Adha, apa dia? Hari raya Aidil Adha ni, kita mula bertakbir dengan takbir muqayyad. Kita mula takbir pada selepas subuh hari Arafah. Selepas subuh 9 Zulhijjah. Sehinggalah pada hari ketiga hari-hari tasyrik.
Bermakna daripada berapa bulan? Daripada berapa bulan kita akan mula takbir 9 Zulhijjah sehinggalah pada hari ke-13 hari tasyrik. Kita 29 kan? 28 lah. 28 Arafah, 28 hari Arafah sehinggalah pada 2 Julai tak silap. Jadi orang kata macam mana ni? Arafah dekat Mekah hari Selasa. Kita Arafah hari Rabu. Jadi nak ikut yang macam mana? Nak puasa yang macam mana? Sebab itu mazhab Syafi'i kata ketentuan tarikh dan peristiwa itu mengikut pada tempat-tempat yang tertentu. Saya tak rasa khutbah pun dah sebut dah benda yang lepas. Kan kalau siapa yang sempat dengar lah. Kita orang lelaki ni tak sempat dengar. Waktu tu je lah waktu nak rehat. Ibadallah. Itu memang waktu sedap tidur. Orang kata waktu mustajab tidur. Macam-macam mimpi ada. Kan? Memang. Dia kalau tempat lain payah nak tidur, bawa kereta tak boleh tidur, accident. Kan? Kadang-kadang malam pun payah nak tidur, anak meragam, bini mengigau contohnya kan. Kan? Kadang-kadang apa lagi, kat pejabat lagi tak boleh tidur. Kat mana lagi kita nak tidur? Majlis ilmu lah. Dengan ceramah. Memang dengan ceramah ni Nabi sebut kan, nazala alaihim sakinah, kecuali diberikan kepada hati mereka ketenangan. Sebab itu bila orang dengar ceramah ni rasa macam kena candu. Tuan. Dia dah sampai. Sebab tu siapa nak tidur lah. Nak bantai. 2 jam. Takkan nak dengar je. Tak apa. Dah mulalah tu. Dah ada nguap. Kan? Sebab apa tuan-tuan rahmati Allah? Inilah nak cerita apa tadi? Khutbah tadi. Dia mengikut ketetapan kepada tempat kita masing-masing. Mana tempat kita pada hari Rabu, maka kita berpuasa pada hari Arafah pada hari Rabu. Tuan-tuan rahmati Allah, bila kita sebutkan tentang ibadah haji, ibadah korban, siapa yang kat sini dah pernah pergi haji? Cuba angkat tangan. Tak apa, tak ada riak ke takabur ke makbul lah. 1 lagi. Alhamdulillah. 2 muda-muda lagi. 3. Allah lagi muda. Ada lagi. Yang ni semua haji mabrur. Kita belum lagi haji Marlboro. Kan. Jadi alhamdulillah, syukur banyak-banyak siapa yang dah pernah buat pergi haji hajah kan. Dia haji ni, dia punya waktu kritikal tu Arafah. Lepas tu bila kita esok pergi haji, kita tengok nak masuk ke padang Arafah tu, bermula daripada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah tu memang polis banyak, roadblock sana sini. Dia check kita punya scan bas kita, dia scan kita punya gelang. Kita salah pakai gelang. Kan, pakai gelang bengal yang zaman gangster dulu kan, zaman 3 line dulu. Dia scan tak mau, geram tumbuk polis tu pula kan. Tak mau. Dia ada gelang khusus dia, ada barcode dia, ada QR code dia. Jadi pada ketika itu nak masuk ke Arafah tu, pada waktu tu memang sangat kritikal. Bayangkan dengan jam, dengan padat. Tahun lepas 1 juta orang pun dah padat. Sebab waktu tu kita hadkan, tahun ni 4 juta. Kalau tuan-tuan jalan, slipper tercabut, jangan cari. Takut jumpa kaki orang. Memang tak jumpa dah. Tak apa, biarlah sedekah. Sebab itu tuan-tuan, padang Arafah kalau kita pergi umrah, kosong ni. So lapang-lapangnya. Tapi kalau masa haji ni tuan-tuan, tak ada ruang dah. Dekat Jabal Rahmah tu putih aja. Memang selapang, kita rasa macam pelik. Sebab dalam haji ni, dia punya core dia punya keutamaan dia Arafah aja. Saya bagi dari segi hukum, kalaulah kita buat haji, kita pergi Arafah, tapi pergi Mina kita tak nak melontar. Muzdalifah kita tak nak. Kalau ikut hukum, sah kita punya haji. Bayar dam je. Dia jenis apa? Kata, uish, aku dengar waktu tu, nak pergi Mina, 7 kilo jalan jauh. Aku punya pula kemah kat Muasim tu dah lah jauh. Malas aku. Jenis member Sembang Kencang ni lah. Nalah punya jauh tu. Dia punya cerita tu kan. Malas aku. Malas. Tak payah buat penat kaki kan. Aku kat sini semua ada driver pun. Takkan nak berjalan kaki macam tu. Malas melontar. Sekali tu kawan aku cerita. Dia banyak dengar cerita kawan. Member tu dengar dia baling setan. Aku bukan setan. Kepala aku dia lemparnya batu. Oi, tak nak aku. Upah orang bayar dam. Lepas tu balik. Tawaf sa'i habis. Ikut hukum boleh. Sebab apa? Haji tu Arafah je. Tapi jangan pula dengar macam ni. Ada baru ni. Memang betul. Sebab dalam hadis, kalau dia buat haji, dia buat Arafah, yang lain-lain tu dia tak buat, selesai dah. Terima dah, sah dah. Cuma cacat lah sikit. Sebab tak buat syarat sah haji tu. Walaupun bayar dam, kecuali ada darurat. Jadi kita pergi ni kenalah selesaikan semua.
Bukan senang. Ni jenis-jenis haji Marlboro ni yang nak cepat kan. Jenis buat syarat kemudian balik. Tak nak. Kita pergi ni bukan senang. Sebab tu kalau kita dapat buat Arafah itu, yang Nabi sebut Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. 3 kali Nabi ulang. Bermaksud pada Arafah itu kalau kita dah berwukuf, selesai daripada itu, selesai dah haji kita. Apa yang kita nak buat? Itu yang pening kepala tu. Bayangkan waktu Arafah ni, daripada selepas subuh tu kita dah kena ada kat sana, sampailah sebelum subuh esoknya kita duduk kat situ. Jadi waktu ni kena penting, kena ikut. Sebab nak berwukuf kena di tempatnya dan juga kena pada masanya. Sebab tu polis dia akan jaga waktu tu je. Lepas tu dia dah buka dah. Kita pelik mana polis-polis tadi? Sebab dia tahu dah. Lepas tu kalau orang buat Arafah pun, orang wukuf pun dah tak, bukan haji dah. Dia tahu dah kalau orang datang awal pun tak boleh. Dia kena selepas zuhur sehinggalah sebelum subuh hari keesokannya pada 10 Zulhijjah. Itu waktu dia. Jadi waktu tu orang mula masuk. Ada yang cara yang betul, ada yang cara tak betul, ada yang menyelinap. Kalaulah dia sakit, ambulan akan datang bawa ke Arafah untuk diwukuf. Kalau tak sah haji dia. Kalau dia tak sedar, macam mana ustaz dia tak sedar? Bawa dia. Bomba pula, ambulan datang. Wukuf kat situ, bawa kejap, maka sah dah dia punya haji. Sebab itu apa pun kaedah, apa pun cara, kita punya haji kita bergantung pada tempat wukuf kita dan masa kita berwukuf. Sebab itu nak buat apa kan? Tak ada buat apa pun. Yang kita buat yang pertama apa dia? Semayang, khutbah, baca Quran, zikir. Daripada pagi sampai ke pagi. Daripada zuhur gelincir matahari sampai ke malam. Pening kepala tu. Kadang duduk 1 jam pun baca Quran, bangun tu rasa macam wali je. Jalan. Entah neraka. Entah syurga. Dah tentu syurga neraka baru sejam. Ini duk wukuf ke Arafah ni 1 hari tu. Macam mana nak buat tu? Mula-mula boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa habis dah. Baca doa Pak Long, baca doa Pak Cu, baca doa adik, baca doa kawan pejabat, baca doa Rosnah, Zabedah, Karim. Macam-macam nama dah. Orang ni kata kalau nak bagi doa, bagi nama tu sekali dengan bin. Bin ada pula kata dengan binti. Semua keturunan dia baca. Doa tak baca lagi, berbuih mamat tu. Muhammad bin Karim, bin Aziz, bin Abdullah, bin dah macam. Nak riwayat hadis pula panjang. Jadi orang tu baca doa habis. Habis baca doa, habis mengaji, habis mensunat. Dah letih dah. Apa lagi nak buat ni? Dia jenis baca doa ni sampai tak tahu nak doa apa dah. Makbul je lah ya Allah. Dah tak larat. Macam kita duduk raudhah lama sangat, tak tahu nak buat apa dah. Dia kalau kat sini kita macam doa. Okay. Tapi kat Arafah tu kita baca doa ni sampai tak tahu nak baca doa apa. Tapi Nabi SAW, Nabi buat haji sekali je. Nabi sempat buat haji dan umur Nabi sekali je. Sahabat-sahabat bila dia tengok Nabi SAW baca doa, makin hujung, mana lepas zuhur, dia lepas zuhur sampailah ke maghrib. Itu waktu yang kritikal, waktu afdal. Makin nak maghrib tu makin tinggi tangan Nabi angkat. Dan ketika Nabi pakai ihram tu, sahabat Nabi nampak bulu-bulu putih yang ada pada ketiak Nabi SAW. Maknanya sungguh-sungguh Nabi angkat tangan tu. Orang kita lepas 2 jam, 3 jam baca kat Arafah tu, WhatsApp lah. Mak tengah wukuf ni. Buat video call apa kan. Jadi akhirnya tak dapat. Sebab tu saya selalu sebut, ini bagi mereka yang bakal pergi, insyaAllah tak tahu kan. Kerana kita tengok ramai orang muda-muda, mana tahu tahun depan nak surprise ke isteri pergi haji ke kan. Saya tak boleh nak surprise tu. Cukup bagi KFC pun dah seronok, cukup lah tu. Kan. Jadi makna kata kalau kita dapat pergi haji, pergi umrah akan datang. Contohlah kita fokus umrah lah, kita fokus haji. Bila kita dapat pergi haji, pergi umrah ni, kita kena ingat, kita nak pergi buat ibadah ni berbayar. Ada ibadah yang kita pergi free, sembahyang sunat, buat baca Quran free, tak ada guna apa. Boleh tak kurangkan sikit sebab dia macam ni. Sikit je. Tak apa. Alright. Jadi bila kita pergi haji buat umrah ni, dia ibadah yang memerlukan kita keluar duit. Maksudnya apa? Investment. Kan? Ni koop sahabat ni semua orang bijak meniaga ni kan. Orang duk kira-kira apa. Bila sebut investment, mesti ada return. So, tiap kali kita buat ibadah, umrah dengan haji, ni saya sebut banyak kali dalam kursus umrah ke apa, mesti ada ROI. Kita susun elok-elok. Orang nak buat iklan, dia syarikat besar, dia nak buat iklan. Dia nak pancing duta, dia nak pancing influencer, nak masuk Go Shop, nak masuk sana, nak masuk Al-Hijrah Plus apa semua kan.
Dia kena tahu apa return dia. So return dia apa? Dia akan tengok sebelum ni orang yang buat promosi apa yang dia dapat. Viewers dia. Orang beli ke tidak? Orang tengok. Kalau tengok iklan saya boleh tengok. Tapi apa action dia? So macam tu juga bila kita buat ibadah, apa return of investment of ibadah kita? Apa return pada ibadah? Jadi kalau kita pergi buat haji, kita duduk 45 hari muasasah. Kalau package 25 hari, 20 hari, apa yang kita dapat dalam tempoh itu? Apa ayat Quran yang kita dah hafal? Apa hadis-hadis Nabi yang melekat dekat kepala? Apa ibadah yang kita buat, kita akan kekal buat sampailah kita balik ke Malaysia nanti. Bayangkan kita ada 30,000, 40,000 jemaah haji setiap tahun. Kita ada 300, tahun ni 400,000 jemaah umrah setiap tahun. Tapi kenapa surau masjid kita masih lagi sama seperti itu? Tak ada pula orang berebut. Kan? Lepas Tok Imam, Tok Siak. Tok Siak, Tok Bilal. 3 orang tu je. Kejap dia azan, kejap aku imam. Kejap aku sapu cari cicak. Itu je 3 orang. Lepas tu kadang kita pelik. Sebab orang berebut kat sana. Kalau soh pertama tu buka je raudah, orang yang pakai tongkat, saya pernah nampak depan mata saya. Sekali dia pakai tongkat, dia nak masuk, tak lepas. Orang berebut. Kali kedua dia masuk, tak lepas. Kali ketiga dia campak tongkat. Begitu aja berlari dia. Sebab apa? Kalau pakai tongkat ni orang tak tahu. Ingat orang tolong bagi simpati. Tak ada simpati dia waktu tu. Oh, semua Royal Rumble je. Masuk sampai ke soft depan tu nak dapat soft yang paling pertama. Macam kita nak cium Hajarul Aswad. Oh, kita tengok kesian makcik ke kanan ni kan. Tapi kita fikir apa? Aku lagi kesian. Kan? Kita fikir tu je, masing-masing fikir macam tu. Lepas tu saya semua hidup saya pergi umrah hari, pergi haji ke, sekali je saya cium Hajarul Aswad. Sebab pernah kawan saya tu dia pergi cium, dia balik macam pelik. Kenapa? Tak, aku cium tadi. Kau cium bau apa? Oi, dia bau macam bau minyak wangi kasturi. Aku cium bau pelik. Rupanya dia cium aswad yang lain. Ketiak Afrika ngangkat itu. Itu dia cium lama pula dia berdoa kat situ. Allah dia kata la ilaha illallah. Lain Hajarul Aswad yang aku cium ni. Patutlah tak berkat. Batal lain semayang tu kentut-kentut member tu cium. Tu jaga-jaga. Kita ni kerja ni nak cium Hajarul Aswad ni main tala je muka tak tengok betul-betul batu tu. Hajarul Aswad dia ke dalam. Kita kena dah sampai situ belum cium lagi tau. Kita kena masukkan kepala kita. Kadang-kadang kita dah sampai kat situ, kita jenuh. Tak rasa sebab batu tu kat dalam. Member ni ingat dah sampai situ. Nak sampai situ pun dah satu pencapaian lah. Habis tercabut dah ni. Lepas tu kalau nak pergi cium Hajarul Aswad ni, nak masuk dataran tu kena pakai ihram je orang lelaki lah. Janganlah bawa beg ke jam ke apa, telefon jangan. Kan sampai satu tu kain habis. Orang sambil ambil kain campak atas. Member tu dah habis kosong. Allah, Hajarul Aswad dapat, dosa pun dapat. Mana taknya bukan-bukan aurat, berbogel di Kaabah. Jangan main-main. Lepas tu jaga-jaga nak cium tu, ingat dah dapat dah. Masuk lagi muka tak sana. Dia masuk dalam tu. Kan? Baru nak masuk, member belakang dah tarik rambut dah. Tarik leher, tarik. Wallahu akbar, memang teruk Royal Rumble kat situ. Keluar tu jangan cakap tuan-tuan, bau macam-macam bau dia. Kan? Tak payah pergi di Zandra dah. Cuci macam mana pun habis bau lah. Lepas tu kain ihram kadang-kadang orang buang lah. Sebab bercampur banyak manusia. Itu tuan-tuan rahmati Allah. Nak kata bila kita pergi buat haji, buat umrah ni, apa return of investment kita? Kita keluar duit banyak. Saya cakap banyak kali lah, tuan-tuan keluar duit puluh ribu ni. Umrah ni, tuan-tuan hari ni RM1,000 750 ke 760 rial. Saya pergi bulan 1 hari tu RM800. Bila duit makin jatuh, bermaksud kos haji, kos umrah, saya cakap umrah lah. Haji dah lepas. Kos umrah bila buka haji ni makin meningkat. Tak dapat dah 8,000, 7,000. Kadang-kadang orang buat tu taktik niaga lah. Dia dah cara dia, saya tak nak cerita macam mana cara dia kan. Tapi kalau ikut betul-betulnya memang kalau 10,000 tu, itu dah paling minima dah. Dengan pertukaran, dengan hotel yang naik, dengan flight yang naik. Mana kata tuan-tuan rahmati Allah, duit banyak keluar ni. Haji jangan sebut confirm 10,000 ke atas. Kalau rayuan kena bayar 30,000. Tapi balik tak ada apa. Kita ni kalau kita masuk meniaga, kita buat pelaburan, kita bagi duit kita banyak, tapi lepas habis tu dapat apa? Tak dapat apa, dapat pahala. Kita rasa macam mana? Kalau kita meniaga-meniaga macam tu, kita rasa macam, tak logik kalau orang tu senyum, marah, pergi saman. Ini scammer, ini pelaburan tak betul syariah, ini pelaburan tak betul. Kita marah sebab apa? Tak ada keuntungan, 10 sen tak dapat. Masuk 30,000, 30 sen tak dapat. Kita rasa tertipu sungguh lah. Macam skim cepat kaya kan.
Macam tu juga kita buat ibadah bayar puluh-puluh ribu ni, tapi tak ada rasa apa. Sampai sana bergaduh kenapa katil kecil. Sampai sana bergaduh kenapa pilih air kat bilik hotel saya panas. Memang musim haji ni semua bilik hotel yang paling mahal berpuluh ribu pun memang panas. Memang tak adanya sejuk. Orang dia kata saya tak pasang heater ni, heater rosak. Jenuh lah member tu buat kan. Tak, bergaduh. Bas kecil, seat kecil. Kan, saya rasa tak ada yang kecil ni, otak pakcik yang kecil ni. Bergaduh kat sana macam-macam. Kat sanalah Allah Ta'ala akan tunjukkan sebenar-benar warna kita ni macam mana. Tu kena jaga-jaga tu. Dia satu lagi, bila kita nak buat haji umrah ni, dia tak perlu tunggu baik. Ada orang kata apa? Saya kena bertaubat dulu, jadi baik dulu, suci dulu. Tak. Kat sanalah kita nak cuci dosa. Kat sanalah kita nak hapuskan dosa. Ni kot, dia punya ni kan. Sebab nikmat kat sanalah kita nak memperbanyakkan amal ibadah kita. Jadi sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, kita nak gunakan peluang yang ada pada ketika ini untuk sama-sama melihat betapa besarnya pelaburan yang kita buat ketika proses ibadah haji dan umrah. Kalau kita tak dapat return dia, kita rasa pelaburan tu pelaburan yang sia-sia. Boleh ke? Mike, mungkin boleh turunkan sikit kot. Dah turun lah, paling rendahkan sikit. Boleh? Test. Okey. Test. Okey. Alright. Okey, baik. Jadi, bila kita sebut pasal ibadah haji, bila kita sebut pasal ibadah haji umrah ni, kebetulanlah kita sekarang ni orang tengah berpusu-pusu, kita cemburu sungguh lah. Kan, bagi orang tak pernah pergi ni, walaupun saya selalu bawa orang pergi umrah, kita dah bawa orang pergi haji, tapi tiap kali bila sampai ketikanya kita akan rasa jealous sungguh. Kita jealous bukan sebab dia boleh belancong, boleh jalan, tapi vibe ataupun suasana ibadah tu kita tak akan dapat kat mana-mana. Sebab itu bila orang dapat pergi bawa umrah, pergi haji ni, kalau yang belum pernah pergi ni, ramai kan belum pernah pergi, cuba angkat tangan. Ramai kan? InsyaAllah siapa yang belum pernah pergi ni tuan-tuan, ni doa yang boleh sama-sama kita amalkan. Bagi kita semua tuan-tuan perempuan yang ada keinginan nak pergi umrah, nak pergi haji, nak pergi bertawaf, nak pergi sa'i, nak pergi tengok Kaabah depan mata, ini doa yang boleh sama-sama kita amalkan. Boleh ikut saya sama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram wassujudu fihi wa tawaffana wa anta radin anna warzuqna husnul khatimah wa adkhilna jannata ma'al abrar birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi dalam bahasa Melayu mudah. Ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma rzuqna, kurniakan kepada aku ziarata, untuk aku dapat ziarah baitikal haram, iaitu Kaabah, Masjid Al-Haram. Kemudian kita minta kepada Allah untuk wasujudi ataupun wasujudu fiha, supaya kita boleh sujud di situ, dan kita minta kepada Allah watawaffana, agar kita boleh bertawaf di sana, dan kita minta kepada Allah wa anta radin, ya Allah semoga engkau redha ibadah yang kami cita-citakan dan yang kami nak buat ini. Kita baca itu, kita niat sama-sama, kemudian kita akhiri dengan berikan kami husnul khatimah. Kalau ada rezeki, dapatlah kita pemergian kita tu di sana. Ramai saya dapat uruskan pemergian insan-insan terpilih, dimakamkan di Baqi', dimakamkan di Ma'ala. Kalau di Mekah, di Ma'ala, dekat makam Sayyidatuna Khadijah. Kalau di Baqi', makam Rasulullah dan para sahabat. Kemudian kita kata apa? Wa adkhilna jannata mal abrar, masukkan kami dalam syurga yang penuh dengan kebaikan. Jadi ulang-ulang doa ni, Allahumma rzuqna ziyarata baitikal haram wasujudu fiha wa tawaffana. Kita doa ulang. Kan? Supaya apa? Kita dapat dijemput untuk pergi melaksanakan ibadah tersebut.
Sebab sekarang ni pula saya tengok, kita nak kena pastikan kita pergi kat sana dengan kesungguhan hati yang penuh ikhlas. Bukan sebab trend. Bukan sebab konten. Ada orang pergi sana sibuk buat video. Ada orang sana sibuk promote baju. Ada orang pergi sana sibuk promote produk. Depan Kaabah pula. Jangan buat benda macam tu. Sebab apa? Kita pergi sana ni antara kita dengan Allah, ibadah kita. Bab-bab dunia ni pergi tempat lain lah. Bukan tak boleh, boleh. Tapi kejap-kejap. Ambil masa kita dengan Tuhan. Mana lagi dekat atas muka bumi ni yang kita ada masa kita dengan Tuhan, kita dengan dia je. Kejap. Bab-bab lain tu kita tunggu kejap. Kita bagi peluang kita dengan Tuhan untuk kita buat betul-betul. Yang aku nak buat ni bukan konten, bukan trend, bukan sebab nak ikut-ikut. Memang aku azam sangat nak pergi solat kat sini, tengok Kaabah depan mata. Sebab tu saya dapat uruskan ada seorang makcik ni. Dia kat Malaysia okey, sihat. Sampai dekat Mekah, sampai kita naik flight daripada Madinah, kita turun. Daripada Madinah tu, dalam kapal terbang pun elok, sihat, walafiat. Dia pergi dengan keluarga dia, seorang suami, anak-anak dia ikut sekali. Turun je tangga. Waktu tu turun tangga, kita jalan sikit masuk ke terminal. Turun tangga, dia pengsan. Dia pengsan biasalah. Selalunya mungkin pita, mungkin pening dalam kepala. Kami kena teruskan perjalanan ke Mekah. Kami kena mikot dekat Bir Ali, kena naik bas 6 jam pergi ke Mekah. Sebab nanti balik, kami daripada Madinah balik. So kita punya road kita Kul Med Kul. So Kuala Lumpur Madinah, Madinah Kuala Lumpur balik. Jadi kita tak boleh duduk Madinah. Sebab nanti kita nak balik Madinah, kita kena buat umrah terus. Jadi kami dengan keluarga dia pergi ke Mekah. Makcik ni duduk dekat klinik, dengar-dengar cerita pergi ke hospital. Habis dipanjangkan cerita, dipendekkan apa semua. Kami buat umrah tu, kira kami sampai pun dah petang, dah maghrib. Habis umrah tu sampai apa semua, dah nak subuh. Dapat mesej daripada kawan petugas kita dekat Malaysia, dekat Madinah, muassasah kata, makcik yang pension tadi meninggal. Meninggal. Pijak-pijak tadi, tak tahu sakit apa, meninggal. Bahagian dia. Nak bagi tahu kat family tu macam mana tu. Tapi istimewanya kami sampai, kami malam Jumaat, dia meninggal hari Jumaat, urus subuh, disolatkan jenazah dia pada hari Jumaat. Selepas solat Jumaat, jutaan manusia seluruh Saudi datang ke Madinah untuk solat Jumaat, solatkan dia. Berembut orang bawa jenazah dia untuk pergi ke Baqi'. Saya tanya kat pakcik tu. Dia kata, satu benda lah yang selalu kami minta satu keluarga, husnul khatimah. Pengakhiran yang baik. Dan tak sangka, kami ni struggle kumpul duit ni, banyak benda yang kami korban. Nak pergi sana tak boleh, nak beli itu tak dapat. Sebab nak kumpul pergi umrah ni ustaz. Lama kami kumpul ustaz, nak bawa anak beranak, tak nak tinggal seorang pun. Rupa-rupanya ada hadiah Allah Ta'ala nak bagi kat keluarga kami. Mak anak-anak saya, so isteri saya dimakamkan di Baqi'. Nabi kata apa? Wajabat syafa'ah. Maka wajib bagi dia syafaat. Dia bangkit esok dengan Rasulullah, dengan para sahabat, bergerak di padang mahsyar. Dia ada grup dia yang tersendiri. Allahu Akbar, cemburunya. Cemburunya ni, bayangkan kita tak boleh hidup zaman Nabi ni. Kita tak boleh hidup zaman Nabi, jauh 1400 tahun. Tapi matinya kita dapat mati, kita dapat duduk dengan rumah Nabi. Dekat sebelah rumah Nabi. Bangkit esok dengan Nabi. Subhanallah, seronok. Sebab itu, 2-3 tempat lah yang saya uruskan. Ada yang meninggal di Mekah, ada meninggal di Taif, kita uruskan dalam bas, tiba-tiba pok pingsan, meninggal. Itu satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Yalah, meninggal lah pengakhiran hidup. Tapi nak kata, bila Allah Ta'ala pilih di tempat itu, husnul khatimah. Betul, kita kalau ada peluang tuan-tuan, memang bila kita ni banyak benda kita nak kena beli. Sekarang pula zaman pun hidup ni keras kan, banyak duit, banyak benda yang kita nak. Paling kurang tuan-tuan kena menyimpan satu hari RM5, satu hari RM10. Kalau kita meninggal dunia sebelum kita buat haji, tapi kita dapat simpan RM1, RM2, RM3, itu Tuhan kata bukti yang kau dah boleh diterima haji. Tuhan nak tengok yang tu. Tuhan nak tengok yang tu. Kan ada satu kisah, satu orang dah kumpul duit ni, tiba-tiba dia nampak ada kawan uzur sebelah dia. Dia habis duit bagi dekat kawan tu. Ulama bermimpi bahawa kedua-dua orang ini, rumah A dan rumah B, kedua-dua ni mendapat haji mabrur. Orang pelik, yang pergi haji tadi kawan sebelah tak pergi. Rupanya ada hasil, ada pelaburan, ada duit yang dia kumpul supaya orang lain buat haji. Dan kita pun mungkin tak sempat nak kumpul banyak, tapi duit yang kita kumpul tu bukti yang memang kita sungguh-sungguh nak pergi haji. Maka kita ni terlepas daripada bebanan, tidak mahu melakukan haji. Sebab Nabi sebut kan, barang siapa yang ada kemampuan tak pergi haji, maka dia akan dibangkitkan di kalangan Yahudi dan Nasara. Kita tak nak jadi orang macam tu.
Jadi macam mana kita ni tak cukup duit, tak sempat nak pergi. Jarak pergi pula umur 200 tahun. Allah kena minum air Goku tu. Siapa yang tengok Dragon Ball tahu ha? Kan? Hidup kekal abadi kan? Oh, minum air Goku tu boleh hidup 300 tahun. Makna kata kita ada usaha simpan RM1, RM2 supaya kita ada kesempatan untuk buat haji. Tuan-tuan rahmati Allah, ini perkara yang penting. Bila masuk hari raya Korban Hari Adha, saya tengok orang seronoklah pergi sana kan. Kita hantar ramai-ramai, kita buat kendara, itu amalan yang bagus. Sebab apa? Nak menunjukkan kesungguhan kita. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, antara perkara penting juga bila kita sebut tentang ibrah adil adha, ibrah pengorbanan, adalah macam mana untuk kita menjadikan diri kita ini seperti apa yang Nabi SAW sebut. Saya nak tinggalkan tuan-tuan juga dengan 4 perkara yang Nabi sebut. Dalam satu hadis, bila Nabi sampai saja ke bandar Madinah Al-Munawwarah, ketika itu Yathrib, Nabi pesan 4 perkara. Nabi kata yang pertama, afsyus salam. Sebarkan salam. Ada satu kisah. Satu orang pakcik ni, dia suka bagi salam ke orang. Dia baru pindah kat tempat tu. Jadi dia pergi satu tempat, dia bagi salam. Assalamualaikum. Orang pelik. Salam. Jumpa. Assalamualaikum. Salam. Satu hari dia jalan, dia bagi salam. Assalamualaikum dekat seorang ustaz ni. Ustaz jawab, waalaikumsalam. Dia nak masuk kedai, belum masuk lagi dia patah balik. Dia bagi salam lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni nak pergi mana haji? Nak patah balik rumah. Sebab apa patah balik rumah? Duit tak bawa. Allah terlupa duit tak bawa. Patah balik rumah, jalan kaki jauh ni. Dia lalu depan surau, bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pergi kedai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi ada satu perangai yang orang nampak dekat pakcik ni. Dia ni kuat bagi salam, tapi surau tak pergi. Sampailah satu ketika, benda ni jadi viral lah, berbual di kalangan orang taman. Dia ni jenis bagi salam, auknya orang ni. Tak pergi surau pun, bagi salam aja. Bagi salam nombor 1. Satu hari Allah Ta'ala takdirkan dia meninggal dunia. Urus. Ustaz ni pun dia tanya dekat anak. Dengan nada yang lembut, minta maaf ya Ustaz, nak tanya kat kamu. Pakcik dengar cerita ayah kamu ni biasalah, selalulah jumpa orang bagi salam. Tapi dia ni jarang nampak kat surau. Anak dia kata apa? Ayah saya, dia ni memang orang kuat surau, orang kuat masjid. Lepas tu dia pindah, dia buat rawatan dekat hospital dekat dengan rumah saya jaga ayah saya. Ayah saya tinggal kat rumah saya. Ayah saya dia pakai beg stoma tu, beg yang simpan najis. Jadi dia malu dan takut nak pergi ke surau, takut najis dia terkeluar. Banyak urusan. Jadi saya pun pernah tanya kat ayah saya, kenapa kerap sangat bagi salam? Sebab dia rindu dengan orang-orang surau. Rindu dengan orang-orang masjid. Jadi bila dia lalu depan surau, dia bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jumpa orang pakai kopiah kat masjid. Assalamualaikum. Dia nak rasa balik suasana macam sebelum tu di kampung dia. Dia meninggal dunia. Waktu tu orang kampung baru sedar. Sangkaan buruk yang dia bagi kat pakcik tu adalah sangat merugikan. Sebab tu kita ni tuan-tuan, kita tengok orang ni macam ada benda tak kena ni. Jangan terus kita anggap buruk dekat dia. Sebab kita tak tahu lagi. Mungkin ada kisah di sebalik itu yang menyebabkan ada kebaikan yang lain yang dia buat. Itu kisah orang bagi salam. Lepas tu bagi salam, afsyu salam, sebarkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua Nabi pesan pada kita, wa tut'imut ta'am. Bagi makan pada orang. Sebab itu kita tak berpuasa pada raya Adil Adha 11, 12, 13. Haram puasa. Oh, saya nak puasa. Tak boleh. Jangan puasa. Haram puasa. Ada hari boleh puasa, wajib. Ada hari sunat, ada hari haram puasa. Haram berpuasa pada hari raya Adil Adha, hari Adil Fitri dan ketiga-tiga hari tasyrik. 11, 12, 13. Sebab apa? Sebab pada ketika itu kita buat apa? Kita banyak bagi makan ke orang. Kita makan, bersukaria. Hasil korban tadi kita jamu orang. Bagi makan. Bukan kita buat korban, semua masuk peti ais kita. Oh, tak boleh, ni kepala saya nak. Ni lidah saya nak. Ni perut saya nak. Itu pun lagi geng plastik hitam dekat masjid. Dia ready basi hitam lah. Nampak perut tu. Bah. Perut tu buat apa dia lah? Oh, kahwin nak buat kerabu perut. Oh, sedap lah. Oh, sedap ke apa lagi? Lembak. Dia sapu perut. Imam kata, baru lepas sembelih. Belum kering lagi darah. Perut hilang lah. Oh, main tu. Ada. Ekor pun hilang. Tarik kan. Allahu Akbar. Allah member belakang nak sembelih ekor. Ekor ambil dulu nak buat seekor. Oi, seekor mahal kau miam tu. Satu mangkuk RM18. Itu pun 3 ulas je dia dibagi kan. Betul ke tidak 3 ulas tu kan? Oh, 3. Itu nipis-nipis. Ekor apa saya tak tahu. Betul-betul ke ekor lembu kan? Ke ekor kambing dibagi kan? Oh, itu kena jaga-jaga tu. Maknanya kita nak jamu orang makan.
Betul penting tut'imut ta'am, bagi makan dekat orang. Kalau bukan ada korban pun, hari lain pun nak hidupkan mahabbah kasih sayang, bagi makan dekat orang. Akak-akak tengok Cik Tom ke Cik Nom dalam YouTube tu. Cik Tom tu nama kucing Ustaz. Cik Nom kan. Dia pandai masak itu, dia pandai masak ini. Kita buatlah mana boleh, bagi dekat jiran. Paling tidak cucur udang bagi kat jiran. Tapi kadang-kadang Ustaz, saya bukan tak nak buat, dapat jiran ni kadang mulut kurang hajar kata dia. Kenapa? Dia belum sempat dia masuk rumah, dia belik-belik, dia cakap kata cucur udang, tak nak buat udang pun. Saya pun balas. Habis kalau buat cucur badak, ada badak dalam tu. Badak betul kau. Mai sini balik. Dah tak jadi. Apa saja orang bagi, apa saja orang sedekah, ambil. Kita ucapkan terima kasih, balas balik. Ni kadang banyak pinggan, tengok pinggan jiran tu kat singkir lagi banyak daripada pinggan kita. Apa? Tak balas-balas. Jiran sebelah tunggu, dah habis stok ni. Nasi pinggan kedai RM2. Tinggi ni nak balas apa dia kan? Jiran satu hari bagi, esok bagi. Tak sempat balas, dia dah bagi dah. Buatlah apa-apa pun, boleh mentabak ke apa ke kan. Buatlah ala-ala macam kita buat, potong sikit ke, letak love ke, buat pandai lah. Bagi cantik, bagi jiran suka. Tut'imut ta'am. Hidupkan suasana rumah tangga yang baik dengan makanan juga. Abang-abang, kita mungkin tak mampu nak surprisekan isteri kita sewa satu dewan panggung wayang. Kan? Nak beli tiket pun berkira. Popcorn pun mahal. Aduh. Belilah apa-apa, kita balik lalu pasar malam, ada jual buah ke, ada jual keripik ke, bawa balik ke rumah. Bawa hadiah, bagi makan. Sebab bukan sekadar nafkah itu saja menambahkan rezeki kita, tapi memberikan makan kepada ahli keluarga kita itu juga antara benda yang Allah Subhanahu Wa Taala paling suka, paling sayang amalan ini. Bawa makanan sikit, bawa balik rumah. Bila kita dah sampai ke rumah, kita makan atas meja, makanlah lauk nasi biryani ke, nasi kandar sadam ke, kudu abdul ke. Kita makan, amalkan makan cara Nabi. Selalu saya sebut. Ustaz-ustaz lain pun sebut. Apa Nabi buat bila makan? Amalkan makan, suap menyuap. Akak jujur saya tanya, bila last abang-abang, bukan suami orang, suami kita lah. Ni tengok abang-abang ni suami orang. Bila last abang-abang suapkan ke mulut kita, suami kita? Itu jawab. Masa zaman makan beradab Ustaz, mana beradab je dia, melonjor je kaki tengok Netflix. Tak Ustaz, saya minggu lepas, baguslah, cuba cerita. Minggu lepas saya masuk KPJ. Masa tu lah disuapkan. Itu pun sebelah tangan main WhatsApp, sebelah tangan disuapnya. Tak kena ke mulut, masuk cucuh ke hidung. Allah, kacau juga kan. Tak kira lah janji amalkan suap menyuap. Kan? Tak kira lah kahwin dah puluh tahun. Kan sekarang banyak kes-kes kan kahwin. Kita kadang-kadang bila tengok kes orang lain ni risau, kita takut kita kan. Yelah kadang-kadang orang lelaki ni kesian. Bila tak kahwin katanya banyak skandal. Bila dah kahwin, alamak. Itulah tu nak cari yang begitu aja kan. Bila kahwin mati bini, kahwin balik pun problem juga. Bila kahwin tambah lagi kacau. Tapi orang perempuan pun kesian juga kan, sebab dia ada grup yang hebat. Apa pun orang perempuan juga paling betul. Kita jangan melawan. Kalau dalam komen tu, kalau padahal cerita Putih Sarah tu bawah tu semua makcik tipah, makcik lemah, durian, love, karipap, semua orang perempuan tu. Kita jangan, orang lelaki jangan masuk campur. Kan, kalau boleh kita jangan tengok, sebab dalam tu penuh kan makcik saudara kita semua dalam tu. Meluahkan perasaan. Jadi nak hidupkan suasana rumah tangga baik macam mana? Amalkan makan suap menyuap. Hatta akak-akak bayangkan isteri Nabi bukan tahap hanya makan suapan Nabi, bahkan dia akan habiskan saki-baki makanan pada jari jemari Rasulullah SAW. Saya tanya lagi sekali, akak-akak lalu tak? Abang-abang lepas makan lontong pergi raya tu kan, kuning je tangan tu. Makan pula bukan pakai sudu, pakai tangan. Abang tu cari mana kendi. Bang, tak payah kendi bang. Dah, kenapa pula kamu senang? Tak payah, saya cakap. Kenapa? Dah saya dengar ceramah piu mana, entah betul, entah tidak. Dia kata suruh jilat jari. Abang terkejut. Selama ni aku jadi orang surau tak pernah dengar ceramah macam tu. Ambil jari abang tadi, serap. Habis. Abang terkejut. Pak Haji ni kan kahwin dah 30-40 tahun. Dah pencin, tak pernah akak mak ajah buat macam tu. Ambil telefon long, balik mak tak lama dah ni. Dah jilat-jilat jari abah dah ni.
Kenapa bah mak tak tahu lah mana ceramah ni dengar ni. Tolonglah. Kan. Makna kata apa tuan-tuan buatlah. Lepas tu saya tuan-tuan satu hari tu saya ceramah kat kampung, kat Ipoh kampung saya lah. Ada orang Perak kat sini. Orang Perak ni bagus tuan-tuan. Sebelum Samsul Yusof dapat juta-juta tu. Kampung Pisang tau dulu tau. Main. Mamat Khalid. Almarhum Mamat Khalid. Dia kata tuan-tuan rahmati Allah. Yung, dia orang Perak panggil Yung. Yung kata tak nak lah ustaz. Teman tak nak lah jilat-jilat jari lagi teman. Yalah tak apalah, tak nak tak apa. Tapi kenapa? Oh tak nak. Tengok Yuk tu. Mana Yuk tu kat tabung. Yuk dengan tabung sama besar. Tengok Yuk tu. Dia tengok Yuk kenapa? Yuk punya satu tabiat ustaz. Apa tabiatnya? Dia suka korek pusat. Allah, geli je cakap tak payahlah kalau macam tu tak payahlah jilat. Potong je jari dia kata. Buatlah. Maknanya kata tuan-tuan, kita hidupkan suasana kasih sayang. Bahkan tuan-tuan, dalam komuniti kita pun pernah tak? Apa ni, sini panggil apa? Pengarah. Kalau koop ni nombor satu apa? Dapat pengerusi. Pernah tak pengerusi suapkan timbalan pengerusi? Kalau kat masjid kita pernah tak Tok Imam suapkan Tok Bilal? Pernah. Tok Imam, dia ni jenis bomoh TikTok. Kan TikTok ada bomoh kan? Tahu bomoh TikTok? Yang jenis ngumpat-ngumpat orang bila bagi gift, thank you, terima kasih. Lagi, kapal api, kereta api. Kan banyak bomoh tak betul dalam TikTok yang buat live ada ngumpat orang pakai live. Tak mana belajar cikgu tak tahu. Jadi cincin penuh ni. Dia ni imam lama. Imam pencen sini dia suapkan Tok Bilal. Mula-mula cincin 4. Habis-habis keluar 2 je. 2 tu simpan dalam mulut Tok Bilal. Tok Bilal tadi azan. Kemam je. Kan. Tu kena jaga-jaga tu. Tengok juga nak suap pun kosongkan tangan. Kosongkan jari. Mana kata tuan-tuan amalkan suap menyuap. Antara kita kan. Balik rumah ni cuba. Beli. Yang nganga. Abang tak pernah macam ni bang. Suap. Kita ni bila kita berubah sikit. Orang kata kita ni adalah tu. Kan. Adalah tu udang di sebalik batu. Baik-baik ada makna tu. Kan. Tak. Kita baik ni sebab dengan ceramah. Baru lembut sikit hati. Kan ada perubahan. Hidupkan dengan anak-anak kita. Ajar anak-anak. Bila makan ni jangan tengok telefon. Ni ada satu tempat tu. Makan tempat mahal ni. Yang restoran berpusing. Menara KL kan. Makanan ambil gambar kerbuk sampai kering kuah tu ambil gambar je. Anak menangis tengok telefon, tak ada suasana mahabbah. Jadi kita ni tuan-tuan, ada sikit pun tak apa, kecil pun tak apa, jumlah sikit, jangan bandingkan harga kita, makanan kita dengan harga orang lain. Apa yang kita ada tu suap, bagi. Supaya nikmat makanan yang sedikit tu kita rasa seronok. Itu yang kita nak. Jangan ingat orang yang makan mahal-mahal tu dia seronok sangat. Kita ni kena rasa makanan mahal baru kita rasa seronok, happy, nak tunjuk tak. Pernah orang ambil kadipak oksigen ambil gambar masuk Facebook? Tak ada, marah lagi ada kan. Ambil gambar, pak, syukur rezeki hari ni. Kan? Tak nak lah kita buat. Ambil kuih lopeh kecil tu ambil, pak kan. Tak ada. Sebab kita nak ada makanan mahal. Ada udang, misai dia, ada dai sikit warna kelabu, warna merah. Barulah kita nak masuk Facebook, masuk Instagram. Apa kecil pun tak apa, syukur, kongsi, bagi tahu ke orang kalau kita nak kongsi. Tak nak kongsi tak apalah. Cukup apa yang kita ada tu, itu nikmat kita. Yang ketiga, Nabi sebut apa? Wasilu silatil arham. Hubungkan tali persaudaraan. Ni penting. Sebab tu di akhir zaman ni, antara kekuatan Dajjal yang dia tak perlu buat apa-apa adalah berlakunya permusuhan di antara umat Islam. Sebab itu kita ni kalau ke Arafah ni, tu kesatuan manusia ni berpadu sama-sama berkumpul. Sebab apa? Sebab nak sembah Allah yang satu. Sebab nak sujud di tempat yang satu. Kiblat kita yang satu. Tak ada beza-beza dah. Sebab itu tapi kita sampai hari ni lagi-lagi dah dekat hangat-hangat bahang-bahang ni kan. Tak nak ceritalah. Jadi bila lalu tempat, Assalamualaikum Haji Dollah. Baru tahu. Rumah ni nampak, bang, kenapa tak dijawabnya salam Haji Dollah tu? Malas aku. Tak wajib pun jawab salam dia. Kenapa bang tak elok bang? Wajib jawab bang. Macam mana pun dia orang Islam. Tak nak aku. Tengok depan rumah dia bendera apa. Dah. Lain bendera. DMU, aku Chelsea. Nampak kabelan kan? Yang faham-faham, tak faham sudah. Dia bendera apa? Aku bendera apa? Malas aku jawab salam. Takkan sampai tak boleh jawab salam. Takkan sampai tak boleh solat dengan dia. Sampai takkan tak boleh kita nak semayang jenazah dia kalau meninggal. Jangan sampai tahap macam tu.
Sebab silaturahim ni antara punca Allah Ta'ala tambah rezeki kita. Lepas tu siapa yang ziarah orang sakit je, kata Allah, kata Nabi, kana dhamina min Allah. Dia dijamin kebaikan oleh Allah. Ziarah orang sakit. Kita ni kadang nak ziarah raya je. Dulu dah suasana ziarah menziarahi ni sampai tak larat. Orang datang rumah sampai tutup pintu. Kita rumah kita siapa ziarah? Tak ada, tablik aja. Assalamualaikum. Allah. Assalamualaikum. Tuan, saya tahu tuan kat dalam, keluar. Gitu ni. Maaf, tuan rumah tak ada. Kata. Tablik aja tuan rumah kita. Lagi-lagi zaman sekarang, engkau, aku. Meninggal kering dalam tu, dah busuk dah seminggu baru tahu ada orang dalam tu. Tak ada adab berjiran, tak kenal jiran pun. Lepas tu Nabi kata, barang siapa yang jirannya kelaparan, kita tuan rumah kekenyangan, tak beriman kita. Uish, takut gitu. Jiran kita kelaparan, tapi kita tak nampak. Rumah cantik, elok, langsir, elok, anak sihat, tapi dia lapar. Kita tak pernah tanya, kita tak pernah sembang, tak pernah ambil tahu. Kita elok, kita okey, tak beriman kita. Tu kena jaga-jaga. Sebab itu silaturahim kena jaga elok. Pergi ziarah. Raya-raya ni kebetulan ada raya, pergi ziarah. Cuti-cuti pergi ziarah. Bila kita pergi kendara pun, yang paling penting pergi tengok orang tua-tua dulu. Jangan tengok, uish, baju lain lah Siti Khadijah, aku Siti Mariam, kata. Lain lah kereta kau. Tak, tengok orang tua-tua, makcik-makcik kita, pakcik kita yang dah tua-tua, tanya berapa lama dah sakit. Jangan tanya berapa lama lagi hidup, jangan. Ni tanya-tanya benda-benda yang menyakitkan hati dia. Memang tak suka. Jangan tanya berapa lama, berapa ni ambil ubat apa, hospital mana, supaya ada silaturahim. Tu kena ingat, jaga silaturahim. Orang yang dalam hatinya ada buruk hati, ada buruk sangka, ada rasa benci dengan orang lain, jangan. Orang macam ni Allah Ta'ala tak redha hidup. Sebab itu kita ni macam mana pun jahat macam kita, penyakit hati ni buang jauh-jauh. Jangan rasa busuk hati dengan orang, cemburu orang, hasad dengki orang, tak suka tengok orang lain ada nikmat. Jangan. Orang yang ada perangai macam ni, dia mendapat banyak keburukan daripada Allah. Sebab itu benda yang paling utama bila kita taubat, asas yang pertama sekali adalah cucian hati. Tazkiyatun nufus. Kita cuci jiwa kita, hati kita. Barulah sungguh-sungguh kita taubat pada Allah. Tapi kalau kita taubat, semayang banyak, tarawih banyak, duha banyak, Quran banyak, tapi kita sombong. Kita bongkak. Kitalah paling alim, kitalah paling bagus. Maknanya kata hati tak bersih lagi tu. Bila hati tak bersih, jangan ingat ibadah dan juga amalan kita terangkat seinci pun daripada bumi untuk Allah Ta'ala terima. Sebab itu, hilangkan sombong. Hilangkan riak. Hilangkan takbur. Kadang-kadang kita masuk video ni tak sampai berapa banyak pun. Tiba-tiba sekali masuk FYP. Mulalah bangga jadi influencer. Jalan gitu aja. I influencer. Padahal baru 3,000 je orang tengok. Sebelum ni baru 3 orang. Mak dia, akak dia dengan adik dia. FYP sekali, jalan, tak pijak tanah, orang terbang dia. Jangan sombong. Apa pun yang kita ada, naik pangkat, elok ke apa, jangan sombong. Jangan takbur, itu kunci kebahagiaan hidup. Itu penting. Yang keempat, tuan rahmati Allah, paling utama apa dia? Wasallu fil laili wa nasun niyam. Semayang malam. Kita ni di akhir zaman, sama juga saya sebut, antara penawar bagi penyakit akhir zaman. Apa penyakit akhir zaman? Benda yang betul, kita kata salah. Benda yang salah, kita kata betul. Benda yang nampak wataknya baik, itu tak betul. Tapi kita ikut. Benda yang kita nampak orang kata watak tu tak betul, kita kata benda tu tak betul. Lalah kita pula tak betul. Maksudnya apa? Kita tak tahu nak bezakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang betul, mana yang tak betul. Mana yang benar, mana yang salah. Tak tahu. Pakej umrah. Pakai ustaz tu, pakai ustaz ni, bawa pergi umrah. Sekali skamer. Kan? Pelaburan ni, pelaburan tu, pelaburan sekali tak betul. Sekarang ni pula ramai pula orang berpuatakan kopiah macam kita ni. Kan? Itu panggil sembang kopiah terbang. Jadi nampak macam watak alim, watak ustaz, tapi tak betul. Itu kita takut tu. Sebab tu macam mana kita di akhir zaman ni nak bebas daripada penyakit dan racun ni. Penawarnya, apa dia penawarnya? Solat malam. Bangunlah solat malam. Tak dapat setahun tu sekali. Kan? Tak dapatlah setahun tu dapat buat 30 hari seminggu sekali ke, dapat sekali 2 kali pun cukup lah. Kena ada semayang malam. Lepas tu Nabi sebut 3 benda ni jangan tinggal. Nabi pesan ke Abu Hurairah. 3 pesanan ni Nabi sebut jangan tinggal. Abu Hurairah ni orang hebat ni, perawi hadis Nabi paling banyak. Dia berkata jangan tinggal 3 perkara. Yang pertama, rakaatain duha. 2 rakaat solat duha.
Macam mana pun kita kena buat 2 rakaat solat duha. Tak kira lah 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat. Paling masyhur 8 rakaat. Paling tidak 2 rakaat kena buat. Yang kedua Nabi pesan pada Abu Hurairah, nak bebaskan diri daripada api neraka, nak selamat hidup, nak selamat daripada fitnah akhir zaman ni, puasa paling kurang 3 hari sebulan. Puasa. Isnin Khamis ke? Khamis, Isnin ke? Paling kurang. Ataupun puasa 3 hari pada Yamul Bait ataupun Yamul Abyad. Hari bila tu? 13, 14, 15 setiap bulan Hijrah. Kan bulan mengambang tu, tengok bulan mengambang, oh jangan jadi macam Goku pula. Goku lagi kan. Jadi gegasi, jadi pula ni. Jadi apa monyet tak. Tengok bulan mengambang, Islam ajar puasa 3 hari tu. Jangan tinggal. Yang ketiga, jangan tinggal apa dia? Semayang witir. Habis isyak, witir 1 rakaat cukup ah. Tak mampu witir berdiri, duduk boleh. Nabi buat duduk, kita buat duduk tak ada masalah. Tak sakit ustaz, tapi nak buat duduk. Nak selesai, boleh, tak ada masalah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, kata Imam Al-Ghazali, bila buat solat witir boleh duduk, boleh, tak ada masalah. Dalam keadaan dia bukan nak merengang-rengang, bukan nak main-main, tapi nak ambil juga pahala sunat. Nak semayang duduk, tak ada masalah, boleh main duduk. Dah tak larat lepas isyak. Oh, lamanya imam ni, rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga tak payah baca surah pun dia bantai surah juga. Kan? Lepas tu satu hari tu dekat Mesir, saya ceritalah pasal orang semayang lama ni. Mana main tarawih. Kita sembahyang tarawih selalunya kita akan cari surau paling dekat lah. Saya datang ke tazkirah Ramadan sini. Tak dapat tahun depan jemput tahun depan. Tak puasa kan kita pergi pejabat kan. Ceritalah pasal kes tarawih ni, selalu kita cerita bulan Ramadan. Tempat kita selalu cari yang paling cepat kan. Mana yang paling cepat. Kebetulan hari yang selalu kita pergi paling cepat tu imam tu tak sihat. Dapat pula imam lama tu. Bismillahirrahmanirrahim kan. Jadi lama pula. Jadi saya pergi ke Mesir waktu tu. Masa saya belajar kat Mesir. Kita ni tak adalah hafal banyak. Boleh lah. Hafal tu kalau orang kata Ustaz Hafiz ke? Hafal tapi ingat balik tu taklah. Kan? Hafal memang hafal, nak ingat balik tu dah tak apa nak dapat. Jadi kalau nak letak Al-Hafiz kat belakang tak payahlah. Al-Habis boleh lah. Kan? Kita hafal Quran. Saya belajar hafal kat tahfiz apa semua, pergi Mesir hafal Quran. Jadi bila kita pergi dekat Mesir tu, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Waladhdallin, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Arab sajalah. Habis rakaat pertama Al-Baqarah. Rakaat pertama tu Al-Baqarah. Lepas tu tuan bayangkan habis tarawih tu, tarawih 11 rakaat, 12 rakaat gitu je. Tapi habis tarawih tu lepas isyak sampai sebelum subuh. Lama tu. Kadang boleh capai 14 juzuk, 15 juzuk satu malam. Kita gigil. Lepas tu saya tanya ada seorang pakcik tua kan. Kita tanya kat seorang pakcik tua. Orang Arab ni walaupun dia orang Arab, dia tak pernah faham sangat bahasa Arab ni. Sebab bahasa Arab Al-Quran tinggi. Kena belajar, baru tahu. Kita ni belajar sikit-sikit, kita hafal lah. Tapi kita tak tahan. Kita tanya dia. Saya tak tahan, saya tahu. Saya hafal. Saya faham lah tafsiran sikit-sikit. Tapi saya tak tahan, tak larat. Rasa nak cabut aja. Pakcik tak faham tak? Tak pernah faham. Hafal tak? Hafal pun tidak. Tapi macam mana pakcik boleh steady aja, berdiri aja? Dia pun bantai balik. Kamu berdiri dengan tenaga kamu ketika melakukan ibadah. Bila tenaga kamu kuat ibadah. Ketika kamu lemah ibadah kamu. Tetapi kami tak faham pun. Tapi kami berdiri dengan iman. Ketika kami melakukan ibadah, iman kami sentiasa meningkat. Dan ketika itulah kami sentiasa kuat. Jadi sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, bila kita nak buat ibadah selepas daripada ini, kita buat ibadah jangan dengan tenaga kita. Kita tukar, aku nak buat ibadah ni dengan iman. Buat lemah. Sebab apa lemah? Iman saya kan lemah. Jangan macam tu pula. Ada pula jawapan orang kita ni, ada je alasan ni kan. Kau nak ngelat, ada je jawapan kau. Kan? Janganlah, tak boleh. Maksudnya ada sahaja kekuatan kita, tenaga kita supaya apa? Supaya ibadah kita sentiasa yang terbaik. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, dalam hidup kita ni kan saya nak sebut, kita ni macam mana pun, kalau kita tak boleh baik, kalau hubungan kita dengan Allah tu tak apa nak cantik lagi, kita baik sesama manusia. Kena. Lepas tu di akhir zaman ni pun saya sebut, selain daripada solat malam tadi menjaga kita, memelihara kita, kerana solat malam tu akan menjadikan hati kita ni bersih. Orang hati bersih, orang hati baik ni, dia bukan
orang yang lurus bendul, suka dianiaya, suka dizalimi, tidak. Orang yang hati baik ni, dia sentiasa tak nakkan keburukan orang pada dia, dan dia pun tak nak orang lain anggap dia buruk pada orang. Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik zaman Nabi. Dia ni, Abdullah bin Ubay bin Salul ni, sebelum Nabi sampai, followers dia ramai. Viewers dia FYP tiap-tiap kali dia post. Sebab apa? Sebab dia memang dikategorikan sebagai orang tumpuan, pempengaruh di Yathrib pada ketika itu. Influencer paling gempak. Kalau top 5 influencer BBH tu, dia paling menang. Bila Nabi sampai, dia sebelum tu dia banyak bersyair. Abdullah bin Ubay ni banyak bersyair. Syair Arab ni kadang bila kita dengar dia layan seronok. Jadi orang terpengaruh lah, orang suka perkataan-perkataan yang sedap. Bila Nabi sampai, Nabi baca hadis, Nabi baca Quran, followers Abdullah bin Ubay ni pergi dekat Nabi pula. Kira sailang followers Abdullah bin Ubay. Eloklah, sebab yang disailang tadi benda yang tak baik. Sebab syair tadi banyak benda-benda yang tak elok. Sebab orang lebih suka dengar ayat Quran. Ayat Quran, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hujung itu cantik. Kan, wadduha wal laili idza saja, sabbihisma rabbikal a'la. Hujung itu cantik. Orang minat. Tak pernah lagi dengar benda macam ni. Jadi bila followers dia hilang, dia rasa macam mana aku nak dapat balik pengikut aku? Tak ada cara lain. Kena join Nabi Muhammad, kena join masuk Islam. Bila dia masuk Islam, apa yang dia buat? Dia antara orang yang mengajak kawan-kawan, sahabat-sahabat yang lain agar membenci Nabi daripada dalam. Walaupun dia ni antara orang paling semangat. Bila Nabi keluar rumah, woi, Nabi dah nak sampai, buat soft, Nabi nak sampai dah, Nabi nak sampai. Ya Rasulullah, kami semua dah siap. Jadi orang munafik lah. Ini kaki jilat lah. Oh, macam ni Nabi dah siap. Oh, okey. Dia nak beri, nak cawan, nak air apa, semua dah siap. Tapi apa kata-kata dia paling jahat? Kau nak tahu tak? Kau semua nak tahu tak? Air kencing unta aku lebih mulia daripada Muhammad. Ini hinaan dia bagi pada Rasulullah. Ketika dalam perang Uhud, dia hasut orang, jangan perang. Kita duduk dalam Madinah je lah. Tapi waktu pergi tu ramai-ramai, diorang pergi ramai-ramai. 1000 orang pergi ramai-ramai. Dalam perjalanan tadi, dia hasut lagi. Sebab waktu nak pergi tadi, orang tak terpengaruh lagi. Hasut. 300 orang patah balik. Bukan patah balik je. Laluan umat Islam nak balik ke Madinah tu, Abdullah bin Ubay, dia gali lubang. Dengan harapan, biar Nabi jatuh. Luka Nabi. Orang tahu. Kalaupun dia tak kalah, kalaupun dia menang, orang nampak dia luka, kira macam menang tak best lah. Dia nak nampak benda yang tak elok kat Nabi. Dia buat macam-macam. Dia fitnah Nabi. Tapi apa yang berlaku pada hari kematian dia? Waktu dia mati, Nabi dengar cerita dia mati. Nabi datang daripada jauh. Nabi bawa kuda Nabi laju. Kedebuk. Nak pergi pastikan sempat jumpa Abdullah bin Ubay. Sampai dekat tanah perkuburan, Nabi kata, keluarkan jenazah Abdullah bin Ubay. Tengah nak masuk ni, keluarkan. Diorang keluarkan jenazah Abdullah bin Ubay. Nabi ambil kepada Abdullah bin Ubay, letak dekat peha Nabi. Nabi kata, ambil jubah aku. Jubah tu Nabi ambil, Nabi balut badan Abdullah bin Ubay. Nabi sisip, Nabi elokkan badan dia. Nabi buka mulut Abdullah bin Ubay, Nabi ludah dalam mulut Abdullah bin Ubay. Nabi kata apa? Moga-moga dia mudah nak jawab dengan malaikat tentang apa yang dia buat. Orang pelik. Muhammad, dia buat macam-macam kat engkau. Dia kutuk engkau, dia hina engkau, dia lukakan engkau. Dia ajak orang benci engkau. Nabi kata apa? Dalam hidup aku ni, aku nak bagi tahu kat kamu semua. Kat kita semua umat Nabi. Orang buat jahat macam mana kat kita pun, bukanlah membalasnya itu adalah kebaikan yang sebenar. Sedangkan takdir dan ketentuan Allah itu melepasi segala-galanya. Ini baiknya Rasulullah. Kalau kita nak cerita pasal Rasulullah ni, baiknya Nabi ni sampai tahap macam tu Nabi buat. Letak atas kepala. Nabi angkat jenazah Abdullah bin Ubay, letak dalam lahat. Letak elok-elok. Sedangkan itulah orang yang paling pertama, paling utama, paling top yang membenci Rasulullah SAW. Tapi Nabi tak pernah balas kebencian dengan kebencian. Atas sebab itulah agama sampai dekat kita. Atas sebab itulah kita boleh selawat kat Nabi walaupun 1400 tahun. Sebab apa? Sebab kebaikan dan kehebatan sopannya Rasulullah SAW. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, ini cucian hati penting. Nabi tak kat apa? Aku tak nak orang anggap aku ni benci kat orang. Aku tak nak orang anggap aku ni ada buruk sangka kat orang.
Sebab tu aku datang juga. Supaya apa? Supaya orang tahu kita umat Muhammad, kita ni tak pernah benci siapa pun. Biarlah orang nak benci kat kita. Kita tak pernah benci siapa-siapa pun. Nak maafkan susah tak? Susah. Beban nak maafkan orang. Tapi memaafkan orang lain itu jugalah yang menenangkan hati kita. Sebab itu kalau kita nak benci orang, sampai bila kita nak benci orang? Orang tu tetap buat jahat lagi. Orang tu tetap bermaharaja lela lagi. Orang tu tetap buat tak elok kat kita. Kita jaga diri kita sudah dengan keluarga kita. Tapi untuk membenci manusia selama-lama, membalas kebencian dengan kebencian, membalas kezaliman dengan kezaliman, itu bukanlah amalan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 4 perkara ni Nabi kata apa? Tadkhulul jannata bisalam. Masuklah kamu ke syurga Allah dengan sejahtera. Kita ulang balik. Yang pertama, afshu salam bagi salam. Yang kedua, tut'imut ta'am bagi makan. Yang ketiga, tautkan silaturahim. Yang keempat, solat malam. Yang terakhir, kita akan dapat masuk syurga dengan sejahtera. Jadi insya-Allah tuan-tuan rahmati Allah, kita hidupkan suasana raya korban ni. Supaya apa tuan-tuan? Aidil Adha ni bermakna. Ramai orang kat luar sana dia tak tahu raya haji ni raya apa. Dia anggap macam dah takbir. Oi Bilal tak betul. Raya esok. Apa pula takbir hari ni, sedangkan takbir memang bermula pada hari Arafah. Dia marah dengan Bilal, siap saman Bilal. Kan? Tak boleh macam tu. Pernah jadi satu hari dulu. Sebab apa? Lepas subuh tu Bilal dah start azan, dah start takbir. Allahu Akbar Allah. Takbir ni untuk apa tuan-tuan rahmati Allah? Untuk mengagung dan memuliakan. Kerana itu juga hari perayaan. Hari perayaan Aidil Adha itu kita dengan korban kita buat. Jadi kita nak faham. Lepas tu saya seronok bila semua kita faham kisah perjuangan Nabi Ibrahim. Kita faham sebab apa kita kena korban. Kita faham sebab apa adanya ibadah haji. Bila kita faham sungguh-sungguh insya-Allah, kita akan dapat kefahaman dan makna yang sebenar dalam ibadah. Yalah ada kala ni kita tak pernah faham. Contohnya saya teringat kisah saya bawa orang pergi umrah. Jalan lu bila tawaf ni, selalu kita buat tawaf, kita akan baca zikir pendek-pendek je. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Pendek-pendek je. Pusingan pertama subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kali ketiga tu zikir saya la haula wala. Baru nak masuk pusingan yang ketiga tu, ada geng daripada depan ni, geng Turki nak keluar. Dia cakap torik. Saya pun nak cakap kat kawan-kawan yang lain, torik. Jemaah 40 orang. Torik. Nanti alamak, salah tasbih pula. Kan? Member negara lain cakap, wah ini zikir lain ni. Different zikir. Macam mazhab mana kan. Kadang-kadang kita ni membantai tak reti kan. Tapi tak apa. Kena cari pembimbing, cek guru insya-Allah. Sebab apa? Dalam kita nak kejar dunia, kita kejar akhirat. Dan tak semestinya kita kejar akhirat, kita meninggalkan dunia. Kan? Saya pun meniaga juga. Amin sate. Kan? Kalau pernah dengar lah. Buat sate, apa hal ustaz buat sate? Meniaga lah juga. Untuk jihad kita, untuk ekonomi kita. Bila kita ada kekuatan, kita ada kekayaan. Koop ni koperasi kan? Untuk tarik pelabur-pelabur, untuk tarik orang, untuk menyumbang, untuk simpan dan sebagainya. Manfaat itu pula untuk orang yang lain. Manfaat untuk kebaikan ummah. Buat semua apa yang kita buat sebab apa? Sebab bila kita kejar dunia untuk pencapaian hari akhirat, Allah Ta'ala akan mudahkan dunia kita. Lepas tu tiap kali kita keluar, kita niat nak buat ibadah. Kerja kita mudah, kerja kita senang. Orang tak dengki dengan kerja kita. Orang tak akan buat benda tak elok dengan kerja kita. Dan kerja kita ni tadi akan menyebabkan ibadah kita cantik. Niat macam tu. Tiap kali nak keluar, bismillah, aku keluar kerja kena ibadah. Baca niat. Tak payahlah usolli kerja lillah. Tak ada usolli. Niat biasa bahasa Melayu je. Kadang dia detail sangat. Dia nak nawaitu saumarodin. Tak ada. Tak payah. Niat Melayu je. Keluar niat bismillah. Kan? Keluar niat bismillah. Kita balik rumah. Kita ada keluarga. Niat. Ya Allah, aku balik rumah. Aku nak layan keluarga aku baik-baik. Sebab ibadah kan, kita kahwin ni adalah ibadah yang paling lama. Kalau kahwin 30 tahun ibadah percuma. Tengok pasangan, pegang tangan pasangan, berbual dengan pasangan, itu pahala. Sebab tu syaitan, dia memang tak suka dengan pahala. Dia suka dengan dosa. Sebelum kahwin, dia suka kita pegang-pegang, duduk rapang, renggang. Ana Rafali. Dia tak ada Ana Rafali lah. Lepas tu, mana kata, sebelum kahwin tu dia lagi rapat-rapat lah suiknya. Tak jumpa sehari, aduh, lemah, kaki lembik, macam lutut kena ACL. Kan? Lemah sangat. Lepas kahwin, asyik engkau. Tak ada baju lain. Semalam baju kelawar, hari ni baju panda. Itu aja baju.
Lepas hijau pink, lepas hijau pink, hijau Grab. Pink Food Panda, itu je. Buatlah baju lain, bunga ke apa ke. Kan? Jadi, benda yang dosa ni memang sedap. Benda yang haram ni sedap. Benda yang halal ni, syaitan akan tutup mata kita. Dia akan kabur mata kita supaya tak nampak seronok. Itu yang tengok anak orang, teringat anak kita. Tengok bini orang, lupa bini kita. Itu yang bahaya tu. Itu tak mana peribahasa sekolah mana saya tak tahu. Tahu Dewan Bahasa Pustaka tu saman kita tu. Tu kena jaga-jaga. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, yang halal ni jaga, nikmat kan. Bila dengan pasangan, dengan anak-anak, wasa yang kita ada tak lama dengan pasangan kita, hargai sungguh-sungguh. Biarpun pasangan kita macam mana dah takdir jodoh Allah. Tapi kita jangan pula bila kita gagal dalam kehidupan ni, semua kita salahkan takdir. Andainya takdir itu, kerasnya takdir. Kan semua tajuk drama sekarang takdir aja. Dah tak tahu nak buat drama apa. Perempuan itu, lelaki itu, strawberry itu, ustaz itu, semua dah habis pakai. Dah ujung-ujung ni tak tahu nak buat drama apa. Takdir lah. Takdir cantik. Takdir nampak islamik sikit kan. Jadi nak kata problem sikit. Takdir lah. Apa usaha kita untuk memperbaiki takdir kita? Sebab itu kita baiki hubungan pasangan antara kita. Tengok yang kat rumah tu, kayak macam itu je lah yang ada. Kan? Nikmat. Balik ni, cuba abang-abang balik. Yang I love you. Apa pertama sekali dia cakap kat abang? 3 Jumaat rasa je ni. 3 Jumaat je dia bagi kita. Balik, I love you. I love you. Yang I love you. Yang I love you. 10 kali cakap. Boleh tak sekali kejap I love you, dia tak balas. Ajar je. Nah, bagi. Ustaz ajar tak betul ni. Kita ulang banyak kali. Dia mula-mula orang perempuan ingat main-main, lama-lama berbunga hati dia. Kan? Ingat tadi nak masak apa nasi gorengnya. Tiba-tiba nasi goreng USA. Udang sotong ayam tau, bukan USA sana. Makna kata tuan-tuan, cuba buat. Akak-akak balik rumah kan, tengok abang tu macam nak tak nak, tengok telefon je. Bukan tengok apa, tengok kat KM, Jananik kan, tengok telefon abang. Abang tak ada benda lain lah. Bila kita lalu je, Zul dia swipe. Tuan-tuan tu ceramah Piyamin. Sesungguhnya, abang dengar ceramah. Elok kita belah je, pok dia. Tuan-tuan, layan. Abang, saya cakap orang lain, saya macam tu. Makna kata apa tuan-tuan? Makna kata dia pun pandai auta juga. Duduk sebelah dia kan. Duduk sebelah dia, tengok betul ke abang tengok ceramah tu Ustaz? Saya ni baru balik dengar ceramah Piyamin tu betul ke ceramahnya tu? Dengar, dia pun tengok. Makna kata hidupkan, duduk, banyakkan berbual. Dalam perkahwinan ni, makna kata dalam kita nak hidupkan suasana keluarga yang baik kan, kisah Nabi Ibrahim, kisah keluarga pengorbanan. Dalam perkahwinan ni kena ada komunikasi. Dia tak boleh introvert. Introvert ni boleh tapi kat luar. Dengan anak-anak, dengan isteri, dengan suami tak boleh introvert. 80% perkahwinan kita ni adalah berpunca daripada komunikasi. Bila ada masalah, cakap. Bila sedih, cakap. Tapi orang perempuan dia tak cakap direct. Orang lelaki dia cakap, yang nak main futsal, tak boleh. Lantak dia pergi je. Kan? Tapi makna kata, kita ni apa-apa kena cakap. Tak kira lah cakap dengan percakapan, dengan gaya bahasa orang perempuan. Dia ngentak-ngentak. Kira cakap lah tu. Ngentak kan. Sekali ngentak tu nak manja. Kalau 3 kali 4 kali tu ready je lah. Ambil yang Captain America punya tu, pegang tu semua. Ada lah benda dia nak lempar tu. Kan? Makna kata tuan-tuan rahmati Allah, kita ni kena ada masa sebegitu rupa. Kena ada komunikasi. Perbincangan malam. Bincang benda-benda yang jangan. Kalau kita contoh nak cerita pasal orang lain, 20% orang lain, 80% cerita pasal kehidupan kita. Jangan, orang tu kan dia ada tu lah, bini dia, abang dia ada kereta, dia punya kereta dia, dia punya. Habis mana eksklusifnya kita ni? Mana yang syoknya kita? Kita cerita orang lain. Kita pula takkan nak bangkang ni. Betul bang, betul. Ya. Betul, untung dia. Pergilah dengan dia. Pergilah. Dalam sekali ujar apa? Pergilah M dengan dia. M pula kan? M je dia bagi. Astagfirullahalazim. Pergilah M tahu. Wallahualam lah. Saya dengar orang kata je. Tak faham. Alhamdulillah. Jangan faham. Ni tak elok. Dalam sekali itu je yang keluar daripada mulut kita kan. Sebab apa? Banyak cerita orang lain. Jangan. Banyak cerita pasal kita. Banyak cerita pasal keluarga kita. Yang indah-indah ni kita nampak kan. Supaya kita, pasangan kita sedar. Ini yang kita ada. Balik-balik rumah. Yang cantik langsir ni kan. Rumah kita pergi. Bang, langsir ni dah 3 tahun tak tukar bang. Oh ya ke? Alamak, abang pun buat kantoi kan. Habislah keluar modal lagi nilai 3. Saya orang mantin nilai 3.
Ni. Jadi insya-Allah ada rezeki nak raya ni pergi nilai 3. Pergi nilai 3 kan. Pergi nilai 3 ni akak-akak ni dia pandai. Benda 100 boleh jadi RM10 tu. Baik, tak boleh ke baik? Dia cakap Pakistan dengan baik tu. Kita cakap tak pernah pula dia cakap Pakistan. Dia cakap Pakistan. Kan yang ada dah khatam garuk dah kata, "Oh, cakap Pakistan nak minta RM10 tadi." Padahal memang harga tu RM10, dia menipu kita. Jadi bayang-bayang kalau ikutlah mana-mana yang mengindahkan keluarga, yang cantikkan keluarga, moga-moga mendapat kebaikan. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan mendapat rahmat berkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tuan-tuan. Sebelum saya nak tutup, jangan lupa tuan-tuan rahmati Allah, 8 Zulhijjah hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah ni adalah hari Nabi Ibrahim bermimpi untuk sembelih Nabi Allah Ismail. 8 Zulhijjah kita dah boleh puasa. 9 Zulhijjah puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah, apa pahala dia, apa ganjaran dia, kita akan diampunkan dosa yang akan datang tahun depan dan tahun sebelum. 2 tahun dosa ampun. Dan seterusnya kita banyak bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sia-siakan. 8 Zulhijjah hari Tarwiyah puasa, doa banyak-banyak. 9 Zulhijjah hari Arafah. Hari Arafah ni kalau kita kerja ke, kita puasa ke, doa banyak-banyak. Paling tidak 8 Zulhijjah malam tu tulis teks. Teks doa. Teks doa tulis, baca sungguh-sungguh. Ya Allah, jemputlah aku dapat pergi haji. Ya Allah, bagilah cukup duit aku dapat pergi haji. Ya Allah, baikkanlah isteri aku, baikkanlah suami aku, pandaikan anak-anak aku. Ya Allah, berikan kebaikan pada kerja aku. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada seluruh kawan-kawan dan juga umat manusia. Berikanlah kesihatan pada mak dan ayah. Baca doa sungguh-sungguh. Daripada lepas zuhur sampai asar tu, ambil peluang, baca sungguh-sungguh. Waktu mustajab berdoa adalah pada hari Arafah. Jangan sia-siakan. Hari Arafah mustajab doa. Jangan sia-siakan. Kalau nak karaoke pun tangguh hari lain. Kan? Buat hari lain. Hari tu fokus baca doa. Malam tu malam raya. Malam raya, malam mustajab doa. Kata Imam Syafi'i, malam hari raya Aidil Fitri, malam hari raya Aidil Adha, malam mustajab doa. Jadi kalau esok tu tak sempat kita buat korban, kita dapat pergi tengok surau masjid, kita malas malam nak berdoa, dah puas, alhamdulillah, syukur dah tu. Okey, jangan lupa. Jangan sia-siakan peluang ini. Banyakkan berdoa pada hari Arafah. Hari yang cukup-cukup hebat. Hari Allah Ta'ala terima doa jutaan manusia di Makkah, di Masjid Al-Haram, di Arafah. Takkanlah doa kita pula tak diterima. InsyaAllah, selamat beramal, selamat menggunakan peluang yang ada. Tutup tahun kita dengan perkara-perkara yang seronok, perkara yang baik, happy ending dalam perjuangan ibadah kita bagi 1444 Hijrah ni. Kita nak buka buku baru, biarlah buku tadi buku yang menjamin syurga untuk kehidupan kita. Terima kasih kepada Koop Sahabat. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, dah 2 jam dah kita bersembang. Lama ke kejap tuan-tuan? Kejap. Tuan-tuan kejap. Saya bercakap ni lama. Berpeluh dah. Nak cakap bila lah nak habis. Jam tu pula elok nak ke pukul 12. Lambat pula jarum punya bergerak. Kan? Jadi Alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Terima kasih. Ya, selamat melaksanakan ibadah dalam bulan Zulhijjah. Selamat berpuasa dalam bulan Arafah. Banyakkan berdoa, banyakkan berpuasa. Dan insyaAllah tuan-tuan, pada bulan 10 nanti kami akan bergerak pergi ke bumi Palestin, yang mana kami akan menyampaikan bantuan-bantuan yang berupa makanan dan lebih kepada pendidikan. Buku-buku yang kita akan beli, silibus-silibus Inggeris, bahasa Arab, matematik dan sebagainya, kita akan salurkan kepada anak-anak di Gaza, anak-anak di Palestin. Dan insyaAllah ini gabungan kita bersama dengan NGO-NGO yang lain. Bulan 10 kita bergerak ramai-ramai. Dan insyaAllah ni media saya ni. Media saya di belakang tu, sahabat saya namanya Jeb, Bro Jeb. Dia ni antara jihad di dalam bidang media. Dia berjuang dekat Sabah untuk cari ustaz-ustaz yang boleh diketengahkan untuk kongsikan dakwah. Bukan senang nak buat dakwah kat Sabah tuan-tuan. Tak ada ceramah-ceramah ekor-ekor macam ni. Ceramah-ceramah babi hutan lalu kat sebelah. Jangan main-main kan. Kita pun tengok kan, takut babi ni jilat aku kan. Babi betul lah, risau kita. Betul. Kita risau tuan-tuan benda tu. Itu di Sabah lain, tak macam tempat kita, syukur. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan rahmati Allah, dia akan media sama-sama, kita akan Palestin. InsyaAllah kita akan sediakan satu tabung bagi tuan-tuan yang nak menyumbang dalam bulan Zulhijjah ni, pahalanya banyak. Ada QR code. Boleh, ada QR code. Tuan-tuan boleh scan kalau tak ada cash. Kan sekarang orang kita ni banyak sangat alasan. Cash tak ada lah, apalah kan. Ada QR code, tuan-tuan scan aja. Tuan-tuan scan. Jangan pula buat-buat scan. Keluar, lain clear saya. Saya tahu tuan-tuan. Scan kan. Dia scan, guna-guna scan. Padahal dia ambil gambar je. Dah. Tuan-tuan sumbang sikit untuk sumbangan dakwah kita untuk ke Palestin. Ada banyak NGO yang kita akan gerak sama-sama. Baru ni masa di Turki kita pergi gempa bumi.
Wih tuan-tuan saya pergi tuan-tuan. Anak nak habis ni ada lagi pula cerita tu. Saya lalu situ tuan. Bau manusia ni kuat. Bau manusia kuat. Kuat gila. Sebab masa tu dah lepas 2 minggu. Diorang dah tak boleh nak buat dah. SAR kita pergi kat sana pun dah tak boleh nak buat apa-apa dah. Sedangkan ada jutaan lagi manusia yang terperangkap dalam runtuhan itu. Dan paling menyedihkan kalau di Turki ni ada bantuan. Dekat Syria, sebab dia berlaku dekat sempadan tau. Dekat sempadan Syria Turki, dekat Syria, diorang tak ada bantuan. Sebab kawasan tu kawasan kira macam against the government. Kawasan yang macam melawan government. Dianggap sebagai kawasan pemberontak. Sebab diorang minta perlindungan di Turki. Jadi diorang ni nak selamat, tarik tangan lah. Badan tenggelam tangan. Jadi macam-macam kisah, macam-macam benda yang kita rasa macam Allah kuasa Allah. Tapi bila saya sampai ke situ, musim sejuk. Kalau musim panas lagi kuat lah. Bau manusia sekuat-kuatnya. Memang kuasa Allah tak tahu nak digambarkan. Dan benda tu berlaku 2 minit. Saya pula sebelum nak balik. Sebelum nak balik saya datang dengan geng ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz ni kira macam ceramah. Tuan-tuan rahmati Allah, menyumbanglah ni hujan bencana Allah. Okay, kopiah ha. Jadi masa tu kami kumpul-kumpul kat situ. Kami kumpul. Waktu kami tengah berkumpul tu, hari sebelum nak balik, berlaku gegaran kat situ. Tapi tak lama, 30 second. Ustaz yang tuan-tuan, dia cabut dulu. Weh, mana ustaz dia nak cabut? Dia bawa gini berlari. Kopiah tak nak cabut. Lepas habis-habis tu kita orang cerita lah. Dia kata, Ana tak boleh mati lagi. Kata. Dia kata lah. Tapi itulah nak tengok. Masa tu tuan-tuan, memang saya tak pernah rasa takut sebab bila dia duduk situ, kita berbalik daripada tempat bencana. Kita tahulah suasana dia. Kita orang tengah makan kat bawah, atas tu rumah 15 tingkat. Bila kita tengah duduk-duduk ni, tangan tak jejak tanah, kaki tak jejak. Dia goyang tu sikit dulu tau. Tiba-tiba dia gorrrr tu, pintu depan ni je, kat depan ni pintu. Nak pergi ke pintu tu tak sampai. Macam kita tengah berlari atas treadmill tu, tak sampai. Tapi saya pelik macam mana ustaz tu boleh keluar laju. Saya kalau cerita yang berdegang-berdegang jangan percaya tuan-tuan. Patut dia ketua misi, dia patut selamatkan saya. Dia pula yang cabut dulu, korang ajar tu, kantor ya ustaz tu. Tak ni cerita-cerita lawak antara kita lah kan. Dia bila pergi ramai-ramai pergi misi musafir, mesti ada perangai pelik-pelik. Dia cerita tu sampai sekarang seronok cerita tu. InsyaAllah tu kita akan pergi ke Palestin. Kita akan sampaikan bantuan ke sana. Ada sahabat kita Nadir kan. Sahabat kita kat sana insyaAllah. Kita boleh sama-sama menyumbang untuk survival hidup mereka insyaAllah. Wallahualam, terima kasih atas jemputan. Wallahualam, kita tutup dengan sedikit doa boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan sabirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u wa yudafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'il 'alim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan taqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa ibu bapa kami, ampunkan dosa guru-guru kami, ampunkan dosa seluruh umat Islam ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, peliharalah diri kami ya Allah, peliharalah pasangan kami ya Allah, jagalah lindungkan anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kasih sayangmu kepada ibu dan ayah kami ya Allah. Berilah rahman dan rahimmu kepada kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Berikan mereka syurga, berikan mereka tempat dan darjat yang mulia agar mereka sentiasa mendapat kebaikan di dunia dan di hari akhirat. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kebaikan kepada jabatan dan juga tempat kerja kami ya Allah. Berikanlah perlindungan kepada tempat kerja kami ya Allah. Berikanlah kata-kata yang baik, hati-hati yang baik, kata-kata yang menyenangkan kepada setiap apa yang kami kerjakan ya Allah. Ya Allah, panjangkan usia dan umur kami agar kami bertambah rezeki untuk melakukan ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, Kau lapangkan, Kau luaskan, Kau baikkan rezeki kami ya Allah. Segala kebaikan itu rezeki ya Allah, segala nikmat itu rezeki ya Allah, segala kesenangan dan kesusahan ujian itu rezeki ya Allah. Namun ya Allah, bebankan kami dengan ujian-ujian yang baik. Berikan kami tanggungjawab amanah nikmat-nikmat yang baik agar rezeki-rezeki yang baik
baik ini membuatkan kami terus dekat kepadamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, habiskan kami, hapuskan kami, tamatkan kami dengan penamatan yang baik. Matikan kami dengan husnul khatimah ya Allah. Berikan tempat yang terpuji yang terbaik agar kami dikebumikan dan dimakamkan ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, panjangkan rezeki kami ya Allah. Berikan kebaikan atas kejayaan ini ya Allah, agar kejayaan ini mendapat manfaat kepada ummah dan seluruh muslimin dan muslimat ya Allah. Berikan kebaikan kepada negara kami ya Allah. Berikan keharmonian, keamanan, ketenteraman kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Berikan rahmat, kasih sayang dan barakah yang tidak putus-putus, kebaikan yang cukup banyak kepada negara kami, negara Malaysia ya Allah. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.